Kerana hingga ke saat ini, hingga ke waktu ini, kita masih lagi Allah panjangkan usia kita. Kita masih lagi berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kurniakan kesihatan yang berterusan buat kita, dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih memilih kita pada petang ini untuk terus berada dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu kita sambung kembali perbahasan berkenaan dengan Syiah. Hari ini siri yang ketiga. Hari ini siri yang ketiga. Kita berada dalam majlis ilmu ini semuanya adalah atas pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam mukadimah saya di awal tadi, saya sebut dalam bahasa Arab ya, maknanya barang siapa yang Allah kurniakan hidayah, tidak ada siapa yang boleh menyesatkan. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang boleh memberikan hidayah padanya. Jadi ajak kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran, itu semua adalah tugas kita. Natijah daripada mengajak kebaikan dan juga mencegah kemungkaran itu, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana yang Allah akan kurniakan hidayah buatnya, kan, maka dia akan mengikuti jalan kebaikan. Mana-mana yang Allah sesatkannya, maka dia akan berterus-terusan berada dalam kesesatan. Tidak ada seorang pun yang boleh mengajaknya kebaikan, mengurniakan hidayah ke apa ke, semua tak boleh. Semuanya adalah dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena senantiasa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dikurniakan keberkatan kepada kita dalam kehidupan kita sepanjang masa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita bersiaran di waktu petang. Dua kali dah kita bersiaran di waktu pagi. Hari ini petang. Jadi petang ni adalah yang kadang-kadang tu bateri dia dah lemah kan. Bateri dah lemah kan. Kalau yang boleh cas, dia cas lah. Maknanya yang ada yang puasa hari ni kan. Hari ni kan 13 Rejab. 13, 14, 15 kan, hari-hari putih. Jadi ada yang puasa. Jadi yang puasa tu biasanya baterinya dalam, kata apa, di saat-saat nyawa-nyawa ikan tu kan. Macam Atroman kan. Atroman kan dia ada lampu merah. Ting, ting, ting. Dia berlampu merah tu maknanya dia dah lemah dah tu. Kan. Ada yang tak puasa, Alhamdulillah maknanya. Maknanya Alhamdulillah dia boleh minum lah. Dia boleh makan. Dia boleh cas kan. Buat kopi. Kan, goreng jepuk ke, goreng cekodok, goreng kolektor kan, sambil-sambil dengar kuliah kan, sambil-sambil makan. Masya-Allah. Masih mantap, Alhamdulillah. Terbaik kan wanita-wanita muslimah ni kan, kan puan-puan, ibu-ibu ni mantap belaka, insya-Allah, Alhamdulillah. Kan, cumanya dalam bab puasa sunat ni, dia kekal sunat. Dia kekal sunat. Maknanya siapa yang puasa, janganlah kita mempelekeh orang yang tidak puasa. Ni biasa berlaku ni, biasa berlaku. Kadang-kadang tu sampai orang yang tak puasa jadi segan nak cakap yang dia tak puasa. Kan? Tu. Terutama tengok tak, macam dalam buat puasa 6 Syawal. 6 Syawal. Saya cukup geram betul bila ada orang tanya, "Syekh, berapa hari lagi entah? Entah dah berapa hari?" Nak tanya tu pasal apa? Kan? Kita puasa-puasalah kan. Yang puasa sunat, teruskan puasa sunat. Kan? Yang tak puasa, kan, jangan kita duk tanya. Kan? Kadang-kadang, bila duk cakap berkumpulan kan, macam daurah macam ni kan, semua masing-masing beritahu, saya dah 2 hari, saya pula baru start hari ni, saya dah 3 hari, saya dah 4 hari kan. Ramai-ramai tu, tiba-tiba yang seorang ni yang tak puasa ni, kan, boleh sampai kepada tahap dia terpaksa bohong. Terpaksa bohong. Pasal ada semua puasa belaka. Kan? Dia pun terpaksa cakap, saya dah 2 hari, padahal tak puasa lagi pun. Jadi benda sunat ni kekal sunat. Benda sunat kekal sunat. Haram hukum dia kita memaksa orang lain melaksanakan benda sunat. Haram. Tak boleh. Tak boleh. Kita, orang kata apa, boleh jadi bangga diri bagai apa semua. Kan? Kecuali orang-orang yang ada kuasa ke atas orang tersebut. Yang tu boleh. Boleh paksa. Contoh, mudir madrasah tahfiz. Kan? Dia beritahu, okay, anak-anak sekalian,
Kena bangun pukul 4. Bangun pukul 4 tu bukan wajib pun. Sunat je. Untuk bangun tahajud semua tu sunat belaka. Tapi dia boleh mewajibkan pelajar-pelajar dia bangun tahajud. Sebab mudir berkuasa ke atas pelajar-pelajar tadi. Anak-anak tadi. Tu. Okey. Setiap hari Khamis kita puasa sunat. Maka anak-anak didik dia semua kena puasa sunat. Budak-budak tahfiz semua kena puasa sunat hari Khamis. Okey. Nanti tak lama lagi hari Ashura. Kita puasa hari Ashura. Kita tak lama lagi kita akan balik ke sekolah pada 15 Syawal. Siapa yang tak puasa 6 Syawal kena puasa tu. Boleh, tak ada masalah. Dia boleh meletakkan undang-undang, syarat ataupun paksaan ke atas anak-anak ataupun orang di bawah kekuasaan dia untuk buat benda-benda sunat. Okey. Saya wajibkan kamu semua kena semayang sunat qabliyah, ba'diyah. Boleh. Tapi kalau untuk orang lain tak boleh. Haram hukum dia. Kita nak paksa jiran sebelah puasa sunat. Mana boleh kan? Nak puasa jiran sebelah, paksa. Syekh, besok puasa. Tak puasa jaga. Bakar rumah kau. Jangan gitu. Tak boleh. Jadi benda sunat ni, sebab saya tengok dah jadi satu fenomena. Jadi dah satu perkara yang macam benda ni itulah. Benda orang tu tak puasa sebenarnya, tapi dah cakap. Semua pakat puasa belaka. Dia pun terpaksa lah bohong. Itu dia. Jadi benda sunat kekal sunat. Benda sunat kekal sunat. Ya, betul. Maknanya amalan-amalan sunat yang kita buat, biarlah dia menjadi rahsia kita. Biarlah hanya Allah dan para malaikat saja yang tahu apa yang kita buat. Kadang-kadang benda-benda yang sunat yang kita buat secara istiqamah ni menjadikan Allah mencintai kita. Memang dalam hadis Nabi pun sebut yang wajib, yang fardu, bila kita hamba Allah ni buat benda yang wajib, buat benda yang fardu, Allah redha, Allah gembira. Sekadar tu saja. Tapi bila kita sambung terus kepada benda-benda sunat, maka Allah kasih, Allah sayang, Allah cinta pada kita. Jadi biarlah benda-benda sunat itu dia betul dia boleh jadi sebagai semangat kepada orang lain, tapi hati ni payah nak jaga, jangan main. Hati ni payah nak jaga. Sebab tu kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Kejap-kejap riak, ikhlas. Riak, ikhlas. Riak, ikhlas. Jangan main. Nak jaga hati ni payah. Sebab tu rukun ikhlas, kalau orang tanya saya, Ustaz, apakah rukun ikhlas? Satu je. Rukun ikhlas, apa dia? Buatlah kebaikan tanpa diketahui oleh mana-mana makhluk atas dunia ni. Kecuali Allah Ta'ala je tahu. Habis kita. Ikhlaslah kita. Bila kita cerita ke orang, betul, pada asalnya memang nak bagi semangat pada orang lain. Nak bagi motivasi kepada orang lain. Tapi, iblis, tadi sebut tadi talbis iblis. Bisikan syaitan, hasutan syaitan. Iblis akan berusaha untuk menjahanamkan anak cucu-cucu Nabi Adam. Daripada, orang kata apa maknanya, sampai ke lubang cacing, dia akan cari. Dia macam-macam strategi. Iblis ni ada macam-macam strategi. Kalau kita tengok dalam kitab Talbis Iblis tu, Imam Al-Jauzi kan, Ibn Jauzi mengarang kan, ada 6 peringkat macam mana iblis menggoda kita, menghasut kita. Kan? Kadang-kadang ingat tak, satu benda yang biasanya kita nampak benda ni betul, tapi rupanya tak betul. Apa dia? Mendahulukan benda sunat daripada benda afdal. Itu pun salah satu daripada talbis iblis. Contoh, kita pergi masjid semayang. Masjid tu besar. Lepas tu ada ustaz mengajar depan. Kita baca Quran. Ini perbuatan salah. Sebab apa? Baca Quran itu sunat. Mendengar majlis ilmu adalah wajib. Masuk dalam majlis ilmu wajib. Menuntut ilmu wajib bagi orang Muslim dan Muslimah. Sampai ke liang lahat. Wajib. Baca Quran sunat ke wajib? Sunat. Tapi kita sibuk baca Quran. Iblis kata apa? Iblis kata, baca Quran. Quran ni lebih bagus daripada tu ustaz tu. Quran ni apa? Quran ni kalamullah. Tu ustaz tu apa? Kalamun nas, kataan manusia. Ni kalamullah. Memanglah kalau bandingkan Quran dengan seluruh isi dalam dunia ni, memanglah Quran tu lebih utama. Perbandingan tu salah. Yang sepatutnya dibandingkan apa dia? Membaca Al-Quran dengan mendengar ilmu tu. Bukan Quran dengan ustaz tu. Quran dengan ustaz tu, Quran lebih mulia.
Tapi perbandingan tu salah. Yang buat perbandingan yang sebenarnya apa? Membaca Quran dengan mendengar ilmu. Mana yang afdal? Itulah mendengar ilmu. Berapa ramai hari ni dia duduk ujung sana baca Quran, dia duduk ujung sana baca Yasin, dia duduk ujung sana sembahyang sunat, sedangkan depan dia tu majlis ilmu. Berapa ramai yang salah? Itu kerja siapa? Itu peringkat terakhir iblis menghasut kita. 6 peringkat. Peringkat yang terakhir tu, iaitu iblis akan menjadikan kita mengutamakan yang sunat daripada yang wajib. Sebab itulah kena mengaji, kena belajar. Bila kita tahu mana sunat, mana wajib, saya macam ada satu surau tu. Saya pergi tazkirah Jumaat. Diorang semua sedang baca Quran. Saya sampai, saya sembahyang sunat tahiyatul masjid, lepas tu saya duduk dekat tempat kuliah. Saya duduk dekat tempat kuliah, pakak-pakak semua tutup Quran. Sadaqallahul azim. Lepas tu dia tengok saya duduk main handphone, main WhatsApp. Sebab saya bercadang nak start majlis ilmu pukul 12.45. Saya duduk 12.40. 5 minit lagi, saya bermain lah telefon. Dia tengok saya duduk main telefon kan, dia buka balik Quran. Nampak tak? Ni orang yang faham, orang yang belajar, orang yang ada ilmu. Dia buka balik Quran, dia baca lagi. Sampai saya pun start a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dia pun sadaqallahul azim. Itu betul. Itu betul. Orang yang bijak, orang yang berilmu, dia tahu mana yang afdal. Maka iblis tak mampu dan tak berjaya untuk menghasut dia. Sebab tu dalam bab sedekah, dalam bab buat amal-amal ibadah yang sunat dan sebagainya, betul. Pada asalnya memang nak bagi semangat kepada orang lain, nak bagi dorongan kepada orang lain. Tapi jangan main. Hati ni kadang-kadang silap-silap kita boleh bertahan selama seminggu je. Lepas pada tu akan masuk riak secara tak sengaja, ataupun riak masuk secara tiba-tiba. Daripada siapa? Daripada syaitan dan iblis. Kan? Pak Mat menderma dekat masjid tu 20,000 untuk kapet masjid. Pak Mat suruh Tok Imam ataupun pengurusi surau rahsiakan. Jadi bila orang tak tahu, orang tak bercakap tentang Pak Mat. Orang senyap je, orang tak tahu. Siapa yang sedekah 20,000? Kan? Tak pasal-pasal. Kapet surau tu boleh tukar baru. Tu dia best betul lah. Siapa? Entah, tak tahu. Lama-lama bila dipaksa pengurusi tu pun dah tak pegang amanah, pecah mana beritahu. Pak Mat tempe. Start pada tu bila Pak Mat datang ke kedai je, nak beli nasi lemak, ada kampung. Pak Mat, mai sini, minum sekali. Tak apalah, aku beli buku balik rumah je. Alah, meh lah kan. Kalau tak kena Pak Mat lah, surau tu kan, sampai hari ni lah pakai kapet buruk. Pak Mat lah kan, dah bagi 20,000 kan. Surau dapat pakai kapet baru. Dia terkejut. Macam mana orang boleh tahu? Dia pun cepat-cepat keluar, cepat balik, konon-konon nak jaga hati. Tapi bermula pada hari tu, satu kampung bercakap pasal Pak Mat. Dulu orang berselisih dengan Pak Mat, orang buat tak tahu je. Tapi kali ni, nampak Pak Mat je. Assalamualaikum Pak Mat. Assalamualaikum Pak Mat. Pak Mat, apa khabar? Lama-lama apa? Syaitan pun masuk lain. Kau tengok, bila kau bagi 20,000, baru orang tahu siapa kau. Akhirnya apa? Daripada ikhlas jadi riak. Itu bahaya tu. Itu bahaya. Jangan main. Janganlah konon-konon nak buat apa alasan konon nak bagi semangat kat orang. Kalau hati ni kita tak mampu nak jaga, ikhlas tu tak mampu nak jaga, hati tak mampu nak kawal, jangan cuba-cuba niat konon-konon nak bagi semangat kat orang lain. No, tidak. Baik, kita rahsiakan, kita senyapkan apa amalan sunat yang kita buat. Dalam bab derma surau masjid pun saya selalu sebut pada jemaah-jemaah kan, ambil nombor akaun. Saya bagi tahu pada pengurusi masjid, pengurusi surau, bubuh nombor akaun surau dekat papan putih ke, buat macam signboard kan, tampal dekat pintu masuk, tampal dekat kantin, tampal dekat pintu jamban ke, biar orang boleh ambil gambar. Jadi orang boleh transfer setiap pagi. Bila transfer ke surau ni, ada orang tahu. Mana ada orang tahu? Tapi kalau kita bawa duit 100, kita buh dalam tabung kan, masa nak buh tu pula terkelepet lah, terpeleot lah kan, kita pun kelang kabut, orang belakang nampak, 100 lah. Nampak tak? Apa kan jadi? Akhirnya, daripada ikhlas, membawa kepada riak. Sebab tu, hati ni, Quran istilahkan sebagai benda yang berbolak-balik. Ya muqallibal qulub. Nabi selalu doa, wahai yang membolak-balikkan hati. Thabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku atas agamamu, wa ta'atik, dan ketaatan kepadamu. Jadi, itulah dia. Muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sedikit selingan, sedikit tazkirah yang boleh orang kata memberi manfaat kepada kita agar kita dapat menjaga hati kita
dalam melaksanakan segala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dikurniakan keikhlasan dalam setiap amal ibadah yang kita buat, kerana syarat yang paling utama ialah ikhlas, barulah ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu benda dalam berikhlas ni selalu saya nak sebut, banyak ustaz-ustaz yang silap. Apa dia? Bila dia kata bila kita sembahyang kerana nak syurga, tak ikhlas. Salah. Kita sembahyang, kita beramal ibadah kerana nak syurga, nak redha Allah, nak rahmat Allah, nak cepat masuk syurga, nak senang masuk syurga, semua itu termasuk dalam kategori ikhlas. Berapa ramai sahabat jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan ke syurga. Ya Rasulullah, tunjukkan kami amalan yang sedikit tapi pahalanya banyak. Ya Rasulullah, tunjukkan kami amalan yang boleh cepat kami masuk syurga. Ya Rasulullah, tunjukkan kami amalan yang boleh kami masuk syurga ikut pintu mana punya kami yang kami nak. Nampak tak? Jadi sahabat buat amal ibadah kerana nak syurga. Nak syurga. Maka kalau siapa buat amal ibadah nak syurga, nak pahala, nak rahmat, nak redha, nak hidayah Allah, semua itu dalam kategori ikhlas. Sebab ada orang kata buat amalan semata-mata kerana Allah Ta'ala saja. Kerana Allah saja. Jangan kerana syurga. Salah tu. Dia tu sahabat yang minta amalan pada Nabi untuk masuk syurga tu, kenapanya? Jangan main. Kan? Banyak kita ni salah faham ni. Kan? Jadi, semua amalan yang kita buat semata-mata kerana Allah, kerana nak syurga, nak pahala, nak masuk syurga cepat, nak mudah masuk syurga, nak laju masuk syurga, nak masuk syurga ikut pintu mana yang kita nak masuk. Semua itu termasuk dalam kategori ikhlas. Baik, okey, mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori hamba Allah yang senantiasa ikhlas dalam segala ibadah yang kita buat. Amin, Allahumma amin. Baik, kita sambung dalam bab membicarakan Syiah, kesesatan dan kebatilan Syiah. Ini kita last bab solat Jumaat kan? Pada kuliah yang lepas, siri yang kedua yang lepas, kita last dalam bab solat Jumaat. Kita sampai pada perbahasan ataupun membahaskan berkenaan dengan salat Jumaat, yang mana Syiah ini tidak ada salat Jumaat. Kerana alasannya salat Jumaat hanya boleh dikerjakan bila mana Imam Mahdi dah turun. Kerana Imam Mahdi saja yang layak mengimami salat Jumaat. Imam lain tak layak. Imam kampung Pindang Dua Batang ke, imam kampung Pasir Berdengung ke kan, kampung Pasir Dua Butir kan, tu semua kampung dusun ke, semua tu bagi dia imam yang tak boleh pakai. Imam dia saja yang boleh pakai. Itu Syiah. Baik, seterusnya. Penyelewengan Al-Quran. Golongan Syiah berpendapat bahawa Al-Quran yang ada pada hari ini telah diselewengkan semasa zaman khalifah sebelum Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kata dia, Quran yang ada pada hari ini, dia kata bahawa tidak ada seorang sahabat pun yang mengumpul Al-Quran dengan betul. Semua tak betul belaka. Semua tu diselewengkan. Zaman Abu Bakar ke, zaman Omar ke, zaman Uthman ke, semua tu diseleweng. Sebab apa? Sebab Syiah berpendapat bahawa Quran yang sebenar ialah versi Fatimah. Versi Fatimah Az-Zahra, iaitu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Versi Fatimah saja. Isteri kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan katanya Quran Fatimah ini mengandungi 17,000 ayat. Dia 17,000 ayat. Kita yang 6,666 ayat ni pun kita tak boleh nak baca, 6,000 lebih lah. Ada pasal dia ada riwayat yang kata bukan 6,666, tak apalah kan. Saya tak nak bahas bab tu kan. Bab tu sebenarnya tak merosakkan akidah pun. Kita kadang-kadang ni bahas bab istilah lah, bahas bab bilangan lah, benda-benda yang kadang-kadang sampai boleh bergaduh. Kalau bahas bab bilangan rakaat semayang, lain lah cerita kan. Semayang subuh 4 kan, mana 2, yang tu lain cerita kan. Kalau kita tak buat betul-betul ikut bilangan dia, rakaat dia, subuh patutnya 2, kita pergi buat 4, memang tak sah lah semayang. Sebenarnya kita macam baru ni ada kawan ayah saya kan, ayah saya cerita, dia balah dengan kawan dia. Kawan dia kata apa? Kawan dia kata niat semayang usalli fardas subhi rak'ataini imaman adaan lillahi ta'ala. Ayah saya terkejut lah. Itu nak jadi imam. Kalau kita duduk dekat belakang ni makmuman. Lepas tu dia kata mana ada Zul, imaman lah. Sudah 40 tahun kawan ayah saya tu sembahyang imaman.
Tapi duduk kat belakang. Punya jahilnya, Allahu Rabbi. Tapi dalam tentera, dia pegawai memerintah, CO. CO, maknanya bos kepada ayah saya. Ayah saya tak boleh nak kata apalah kan. Pasal dah bos. Lagi tu dalam kereta dan tak ada siapa yang boleh betulkan benda tu. Ayah saya pun confused. Sudah. Makmuman ke imaman ni? Sebab ayah saya fikir, ini CEO ni, bekas CEO. Pegawai memerintah kan. Ketua. Mesti dia lebih tahu. Kan. Tapi, dah aku baca setiap, daripada dulu sampai ke hari ni, makmuman. Dia imaman. Sudah. Saya balik Seremban baru ni, balik ke rumah kan, balik kampung. Ayah saya tanya, nak tanya sikit. Kita semayang ni, bila semayang jemaah ni, imaman ke makmuman? Kan? Makmuman lah ya. Imaman tu nak jadi imam. Kan betul lah cakap kawan ayah. Mula cerita. Saya kata, ya betul yang dia kata 40 tahun dia semayang imaman. Subhanallah. Nampak tak? Bila orang baca, tak reti, orang kata apa, tak faham tentang semayang yang dia buat. Sebab tu, saya pernah sebut pada mana-mana masjid, surau, porsi masjid, surau yang banyak duit dalam surau mereka, dalam masjid mereka. Kalau diorang tanya, Ustaz, apa kita nak buat dengan duit banyak ni? Saya kata, kembalikan kepada masyarakat. Beri manfaat kepada masyarakat. Maknanya buat kursus. Kursus apa, Ustaz? 3 benda. Kursus, tahsin solat. Perbaiki solat. Yang kedua, tahsin kiraat. Perbaiki bacaan-bacaan dalam solat sekurang-kurangnya. Dan yang ketiga, kursus pengurusan jenazah. 3 benda ni. Buatlah secara berkala. 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Duit banyak kan? Beri manfaat kepada masyarakat. Walaupun dia tiap-tiap 3 bulan dia je masuk. Tak apalah sebab dia nak bagi lagi hadam, lagi orang kata apa, lagi diingat. Sebab apa? Jangan main-main. Benda pertama yang Allah akan hisap dekat akhirat, semayang. Baik semayang, baiklah seluruh amal perbuatannya. Rosak semayang, maka rosaklah seluruh amal perbuatannya. Itu dia. Tu, jangan main. Jadi, buat khusus tahsin solat, tahsin kiraat, pengurusan jenazah. 3 khusus ni memang saya buat dulu masa zaman saya buka konsultan lah, Al-Jawhar Training and Consultancy. Banyaklah dia jabatan kerajaan, syarikat swasta yang panggil. Itu zaman sebelum saya terlibat dengan catering lah. Tapi kalau orang panggil saya sekarang ni, waktu ni masih saya buat lagi lah. Slide-slide semua ada lagi. Dia belakang. Baik. Jadi kalau balah bak rakaat, itu lain cerita. Pasal kalau salah rakaat, tak sah semayang. Ini kita duk balah bab apa jumlah ayat dalam Quran. Tak payah balah lah, benda tu khilaf. Ada ulama kata gini, sebab dia berdasarkan pada kiraat juga. Ada kiraat yang bacaan ni, kita dalam kiraat ni dah 1 ayat, tapi dia belum lagi. Nampak tak? Jadi tak payah balah bab tu. Cuma nak sebutnya 6,000 lebih lah. 6,000 lebih. Itu Quran kita. Itu pun kita tak baca. Itu pun kadang-kadang 3 tahun baru khatam. Ini kan pula nak khatam, nak baca 17,000 Quran Syiah. 17,000 Quran Syiah. Tapi, bila kita pergi Tehran, pergi Iran, dia orang tak baca pun Quran Fatimah tu. Bila kita tanya mana Quran Fatimah tu, dia kata Quran Fatimah tu ada ke Imam Mahdi. Imam Mahdi belum buat turun lagi. La ilaha illallah. Kata tak? Tu saya kata, bila kita kaji ajaran salah ni, ajaran sesat ni, lebih mendalam, kita kan nampak kekatunannya. Kan? Sinchan pun tak lawak macam dia. Doraemon pun tak lawak macam dia. Dia kata dekat Imam Mahdi pegang. Nanti bila Imam Mahdi turun, dia bawa turun dengan Quran 17,000. Lepas tu sekarang, dia baca Quran kita. Quran yang kita baca tu, yang 6,000 lebih ayat tu, yang itulah dia baca. Dia baca yang tu. Dia pura-pura, dia kata tak apalah kan, 17,000 tak ada lagi, kita baca yang ni. Tapi kami tak percaya dengan Quran ni. Kami sekadar baca je. La ilaha illallah. So biji nampak macam kartun. Nampak tak? Tu. Jadi dikatakan bahawa Quran yang ada pada hari ini, Quran yang telah diselewengkan. Orang yang mendakwa telah mengumpul Quran dengan lengkap adalah pembohong besar. Dia kata yang mengumpul Quran yang lengkap sampai dibukukan zaman ni, zaman siapa? Zaman Uthman ibn Affan. Kata dia Uthman ni pembohong besar. Kan? Al-Quran sebagaimana yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya dikumpul dan disimpan oleh Ali radhiyallahu anhu dan imam-imam selepasnya. Maknanya Quran-Quran yang sebelum-sebelum tu, zaman Uthman ibn Affan, zaman Umar Al-Khattab, zaman Abu Bakar Siddiq, tak ada. Tak berfungsi lah. Maknanya tak berguna dan salah. Semua tu seleweng belaka. Quran yang sebenarnya ada bermula pada zaman Ali dan juga zaman-zaman imam-imam selepas Ali radhiyallahu anhu. Itu yang dikatakan zaman itu, yang dikatakan Quran tu Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah. Itu dia. Siapa kata ni? Al-Kulaini. Dalam kitab dia Al-Kafi jilid 1 muka surat 228. Itu dia.
Jadi Quran yang ada pada hari ini adalah Quran yang diselewengkan. Kita tuan-tuan kan, ni tak lama lagi nak masuk Ramadan. Berpusu-pusulah orang duk baca Quran, cari Quran. Sebenarnya baca Quran ni jangan pada bulan Ramadan je. Bacalah setiap hari. Baca setiap hari. Kan? Kerana Quran lah yang akan menjadi pembela kita. Pembela kita, pendamping kita ketika kita berada dalam kubur dan juga ketika kita berada di padang mahsyar sebelum kita ditentukan tempatnya. InsyaAllah mudah-mudahan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran. Tak dapat satu muka surat, bacalah setengah muka surat. Kalau kita tengok kan, kadang-kadang ramai yang cakap kan, tak sempat Ustaz, tak sempat. Aduh, tak sempat nak baca, nak habis satu juzuk satu hari, payah Ustaz. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan masa hari ini semakin singkat. Nabi sebut dalam satu hadis, tidak akan berlaku kiamat sehingga masa dirasakan semakin singkat. Setahun dirasakan seperti sebulan. Sebulan seperti seminggu. Seminggu seperti sehari. Sehari seperti sejam. Dan sejam, kata Nabi, dirasakan seperti api yang membakar daun-daun kurma. Kan daun-daun kurma yang kering tu, walaupun dihimpunkan segudung macam mana pun, bubuh api sekejap je terbakar. Tak? Maknanya singkatnya masa hari ini. Dan para ulama sebut, kenapa masa dirasakan semakin singkat? Kerana Allah telah mencabut ataupun menarik keberkatan masa itu. Sebab tu hari ni, kita biasa dengar dialog apa? Dok tak sempat lah, tak sempat nak buat. Tak ada masa lah. Tak cukup masa lah. Aduh, mana buat? Sebab apa? Sebab keberkatan masa itu telah digentap ataupun telah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itulah masa yang kita rasa pada hari ini semakin singkat, semakin singkat, semakin singkat. Dan itulah petanda kepada hampirnya hari kiamat. Kerana Nabi sebut tidak akan berlaku kiamat sehinggalah masa dirasakan semakin singkat. Sebab tu bila ada masa, mestilah kita gunakan dengan sebaik mungkin. Untuk kita buat benda-benda baik, khususnya dalam baca Quran, berzikir dan sebagainya. Imam Syafi'i, kalau kita baca sejarah, dalam bulan Ramadan, dia khatam Quran 3 kali sehari. Allahu Rabbi. Macam mana dia khatam Quran 3 kali sehari? Maknanya 30 hari Ramadan, 90 kali dia khatam Quran. Kita satu kali khatam pun rasa nak patah rahang ni kan, duk baca Quran kan. Gitu. Tapi Imam Syafi'i, itu menunjukkan apa? Menunjukkan keberkatan masa ketika itu masih ada. Masih barakat. Batu Imam Nawawi meninggal lebih kurang sekitar umur 40-45 tahun. Tapi berapa puluh kitab, berapa ratus kitab yang dia boleh karang. Imam Nawawi. Kita hari ni kan, orang sambung master 5 tahun tak habis-habis. Orang sambung PhD 10 tahun tak habis-habis. Kan? Nak buat tesis PhD tu pun sampai 10 tahun. Sampai 5 tahun. Imam Nawawi umur 45 tahun. Mati. Meninggal. Tapi berapa ratus kitab dia buat. Nampak? Menunjukkan ketika itu masa masih ada keberkatan masa. Tapi hari ni keberkatan masa telah ditarik oleh Allah, menyebabkan kita rasa masa semakin singkat. Baik. Seterusnya, jamak 2 solat. Tu dia. Syiah ni antara akidah dia, manhaj dia, dia punya orang kata apa, pegangan dia menjamakkan 2 solat. Golongan Syiah menjamakkan solat Zuhur dengan solat Asar serta Maghrib dengan Isyak walaupun mereka tidak bermusafir. Masjid-masjid golongan Syiah hanya melaungkan azan sebanyak 3 kali sahaja sehari semalam, iaitu pada waktu subuh, waktu Zuhur dan waktu Maghrib. Nampak tak? Kalau tengok masjid-masjid di Tehran memang 3 kali azan. Azan subuh, azan Zuhur, azan Maghrib. Dia jamak. Sebab tu kalau hari ni kita tengok ada kawan kita, suami kita ke, isteri kita ke, yang suka menjamakkan solat. Kejap-kejap jamak. Walaupun tak musafir, walaupun tak ada masyakkah, tak ada kesusahan dan sebagainya, dia suka-suka je jamak. Tu. Maknanya apa? Maknanya dia mungkin dah terlibat atau dah termasuk dalam golongan Syiah. Ni bahaya. Tu dia. Kejap-kejap jamak. Ada ramai kan. Ramai kawan saya sendiri pun ada kan. Ada. Bila kita kesan, kita siasat. Betul. Memang sah. Dia Syiah. Apa alasan dia? Kenapa dia menjamakkan solat? Alasannya ialah, dia kata apa? Kita ni ibarat, orang kata apa, permusafiran. Sedang bermusafir menuju akhirat. Tu dia.
menuju akhirat tu. Maknanya berapa marhalah tu. Kita pun tak tahu kat mana pada mahsyar. Kita pun tak tahu kat mana akhirat. Kan? Kat mana pengadilan. Tempat pengadilan. Mahkamah Allah Ta'ala Subhanahu Mahkamah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pun tak tahu kat mana. Maknanya lebih 2 marhalah tu. Lepas tu boleh jamak. Jangan main. Ni Syiah punya pegangan. Kalau kita tengok ada kawan-kawan kita, keluarga kita yang suka jamak solat. Jap-jap jamak. Dia balik kampung lebih kurang 40 km je pun, tak jauh mana. 50 ke 60 ke pun jamak. Jamak dekat, mayang dah. Bila kau mayang? Tadi jamak dengan Zuhur tadi. Hai, ya betul kau ni. Boleh. Kan, jamak ni boleh. Tu dia. Kan, sebab alasan dia, kita sedang bermusafir menuju akhirat. Bukan musafir menuju Kok Diang. Bukan musafir menuju Perlis. Bukan musafir menuju Singapura. Tak. Menuju akhirat. Maknanya apa? Maknanya lebih jauh daripada 2 marhalah. Lebih jauh daripada 90 km, 92 km. Itu dia. Itu Syiah. Suka jamak salat. Seterusnya, kita tengok. Ni azan golongan Syiah. Ni azan. Dia tengok. Allahu Akbar kan. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Aliyan waliyullah. Dia ada tu. Asyhadu anna Aliyan waliyullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'ala khairil amal. Hayya 'ala khairil amal. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kalau di Yaman, Syiah Zaidiyah, dia ada yang ni saja. Hayya 'ala khairil amal. Hayya 'ala khairil amal. Ni, yang ni saja. Yang atas ni asyhadu anna aliyan waliyullah tak ada. Dia hanya ditambah oleh golongan Syiah Imamiyah. Ataupun Syiah Isna Asyariyah, ataupun Syiah Ja'fariyah, ataupun Syiah Rafidah. Itulah Syiah yang sesat tu, yang kita bahaskan pada daurah-daurah kita ni. Tu dia. Dia hanya ada pada azan Syiah, golongan Syiah tu je. Lepas tu kalau kita pergi ke Tehran, pergi ke Iran, inilah azan yang akan kita dengar. Inilah azan yang akan kita dengar. Dia mengubah azan. Sedangkan sesuatu perkara tu kalau nak diubah, mestilah berdasar kepada dalil yang membolehkan kita ubah. Kan? Dan biasanya berlaku di zaman Rasulullah SAW. Ini zaman Nabi dah turun ayat Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kan? Pada hari ini telah sempurna, telah lengkaplah agama. Lengkap, dan Allah hanya redha agama Islam sahaja. Tak ada lagi dah kan? Tak ada lagi nak mansuhkan ayat, nasah mansuhkan, nak ganti ayat ni, nak buang ayat, tak ada dah. Kan? Segala apa yang ada dalam Quran tu dia kekal sampai akhirat. Segala apa yang ada dalam hadis, begitu juga. Lepas tu Nabi kata, Quran dengan hadis kan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Kan? Nabi kata apa? Nabi kata, lan tadillu. Lan, perkataan lan. Siapa belajar bahasa Arab, dia huruf nafi ni dia banyak. Antaranya lam mim. Antaranya ma, mim alif. Antaranya la, lam alif. Antaranya lan, lam nun. Tapi setiap satu penggunaannya berbeza-beza. Penggunaannya beza-beza. Kalau kita sebut, ya akhi, salaita ya akhi, kamu dah sembahyang wahai saudaraku. Kita jawab, lam usalli ba'du. Kataan lam mim, lam usalli ba'du. Maknanya apa? Saya belum sembahyang. Bermaksud apa? Akan sembahyang kejap lagi. Lam usalli ba'du maknanya saya belum sembahyang. Maknanya akan sembahyang kejap lagi. Tapi kalau kata, salaita ya akhi, kamu dah sembahyang, lan usalli, lam dengan nun. Lan usalli. Maknanya apa? Aku takkan sembahyang sampai bila-bila. Itu maksudnya. Jadi Nabi guna perkataan lan tadillu, kamu takkan sesat sampai bila-bila. Berubah macam mana dunia, canggih macam mana pun, peganglah pada Quran dan Sunnah. Sebab tu sama juga Allah sebut dalam Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata Allah apa dia? Yahudi dan Nasrani itu lan, walan tarda, huruf lam dengan nun. Lan, tidak akan sekali-kali, mereka tidak akan sekali-kali meredai kamu. Sampailah kamu ikut kehidupan mereka, jalan kehidupan mereka.
Sepatu Yahudi Israel berapa kali damai dengan Palestin tu, bukan damai, berpuluh-puluh kali damai, tetap perang juga, tetap bunuh orang Palestin, tetap hancurkan orang Palestin. Sebab Allah kata walan tarda ankal Yahud, Yahudi takkan redha. Lam dengan nun, lan tak akan. Tapi kita duk sibuk juga. Tanah Arab, geng-geng Arab kan, negara Arab, kuasa-kuasa besar Arab kan, pimpin Saudi, Mesir, Jordan dan sebagainya sibuk. Berdamai-damai lah konon, bermesyuarat dengan Israel, so damai. Takkan boleh berdamai. Eloknya negara-negara Arab ni pakat kan, macam Mesir, Jordan yang sepadan dengan Israel, buka sepadan. Bagi rakyat masuk nak perang. Jihad fi sabilillah kan. Bom habis-habisan Israel tu. Betul. Sebab Allah dah sebut dah, mereka takkan redha. Takkan redha. Tapi kita nak buat jugalah kan, ikut kepala otak kita. Ikut kepala otak kita kan. Kadang-kadang kita lebih bijak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah macam undang-undang hudud. Allah suruh potong tangan, kita penjarakan pencuri. Akhirnya apa? Pencuri demi pencuri masuk penjara. Pencuri demi pencuri. Curi demi curi, rompak demi rompak. Setiap hari ada je berlaku rompak. Tapi kalau kita potong tangan pencuri, agak-agak ada tak yang nak mencuri lagi? Tak ada. Siapa yang nak hilang tangan? Tak ada orang yang nak hilang tangan. Tapi Allah kata apa? Dalam Quran Allah suruh potong tangan pencuri. Tak nak, kita tukar, kita ubah suai ikut undang-undang kepala otak kita. Kalau kita bijak. Rupanya kita tak bijak pun. Kita lawan cakap Allah Subhanahu Wa Taala, ubah suai. Akhirnya apa jadi? Sebab itulah negara ni tidak akan pernah aman daripada curi, ragut, rompak dan sebagainya. Baik, seterusnya Ar-Raj'ah. Ini dia. Ar-Raj'ah kembali. Ia bermaksud bahawa semua imam Syiah bermula daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu hinggalah kepada imam ke-11 iaitu Imam Hasan Al-Askari akan kembali ke dunia untuk menjadi hakim kepada masyarakat dengan adil dan saksama. Maknanya mereka di semua ni 11 orang imam yang Syiah anggap, bukan mereka mengiktiraf diri mereka sebagai imam, Syiah yang menganggap mereka itu sebagai imam. Kesemua ni kata Syiah akan kembali ke dunia untuk menjadi hakim kepada masyarakat agar dapat berhukum dengan adil dan saksama. Imam Mahdi akan lahir dulu sebelum imam-imam tersebut kembali sebagai persediaan untuk menyerahkan pemerintahan itu kepada mereka. Maknanya Imam Mahdi kena buat preparation lah. Satu kerja pula. Imam Mahdi kena buat preparation kan. Kena carilah kedai-kedai mana kan yang buat yang buat ni lah, yang buat event ni kan. Nak pasang speaker mana. Kan? Nak pasang speaker ke, nak pasang lampu spotlight ke kan. Lilat-lilat ke, lampu lilat-lilat ke kan. Nak buat preparation, nak buat persediaan. Siapa kena buat tu? Imam Mahdi. Imam Mahdi kena turun dulu. Tengok jalan dulu. Kan? Tengok kawasan dulu. Kalau okey, baru kita orang turun. Gitu pula. Nampak tak? Katun tak? Katun. Setiap seorang daripada imam itu akan mengambil alih kuasa pemerintahan secara bergilir-gilir mengikut susunan yang terdahulu dan diakhiri oleh Imam Al-Askari. Setelah itu akan berlakulah kiamat. Maknanya jangan bimbanglah. Kalau ikut kata-kata Syiah ni, kiamat takkan berlaku lagi. Takkan berlaku. Sampailah Ali bin Abi Talib muncul dulu. Jadi khalifah, jadi hakim kan. Perintah bumi dulu. Lepas tu Ali pula wafat. Mana wafat kali kedua lah. Kan? Lepas tu naik pula orang lain pula, Hasan. Kan? Lepas tu Hasan pula wafat. Naik pula Husin. Kan? Lepas tu bila dah Husin wafat, naik pula lagi siapa selepas tu kan. Sampailah imam yang ke-11, Imam Al-Askari. Gile-gile. Maknanya biar mereka semua sebelah-sebelah tu merasai menjadi khalifah memerintah bumi. Dah selesai Imam Al-Askari memerintah, barulah tiupan sangkakala yang pertama berlaku. Barulah kiamat. Begitu. Lama lagi lah maknanya. Lama lagi ni. Dan lagi nak kumpul duit nak beli Belfire ke. Dan lagi nak kumpul duit beli benda. Beli rumah baru ke. Beli banglo ke. Kan? Sebab lambat lagi. Lambat lagi. Kan? Kalaupun dah mula turun dah. Ali bin Abi Talib dah mula dah. Untuk jadi khalifah. Pun masih lambat lagi. Pasal ada 10 orang ni bawah tu. Setiap seorang kalau pegang lebih kurang 10 tahun. Apa? 110 tahun. Lambat lagi. Lama lagi. Lama baru nak berlaku kiamat. Ni pegangan siapa? Pegangan Syiah. Imam Mahdi ni juga akan menghukum sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, seperti Omar, Uthman, Aisyah dan lain. Maknanya Imam Mahdi akan turun dulu,
antara preparation yang dia kena buat, dia kena pergi cari Abu Bakar. Kena pergi cari Omar, kena pergi cari Osman, kena pergi cari Aisyah, kena hukum mereka ni. Kau ni perampas, kau merampas tahta pemerintahan khalifah yang sepatutnya dimiliki oleh Ali bin Abi Talib. Hukum Abu Bakar, hukum Omar, hukum Osman, hukum Aisyah. Dah hukum empat-empat Melaka tu, barulah. Okey tuan, tiupan trompet pun berbunyi, turunlah Ali bin Abi Talib pemerintah kan. Sebab dah kena hukum semua dah. Abu Bakar kena hukum dah, Omar kena hukum dah, Osman kena hukum dah, Aisyah kena hukum dah kan. Kemudian kapet merah pun dah dibentang oleh Imam Mahdi kan. Turunlah mereka kan untuk perintah dunia. Itu Allahu Rabbi. Teruk sangatlah fantasi mereka ni. Semua ini adalah bagi menggantikan hak mereka dalam pemerintahan terdahulu yang tidak dapat dilaksanakan semasa mereka hidup dahulu. Maknanya, zaman masa mereka hidup tu tak dapat nak perintah kan. Macam Husin sendiri pun tak dapat nak perintah. Hasan sendiri pun serahkan jawatan khalifah kepada Muawiyah dan sebagainya. Jadi tak dapat nak perintah belaka. Kan? Kan? Jadi tak apalah. Tak apalah. Kan? Nanti akan datang. Bila dah, orang kata apa, dah lama-lama ni, kita perintah pula. Turun Ali dulu. Sampailah kepada Imam Muhammad Al-Askari. Taib, Hasan Al-Askari. Taib. Allah Rabbi. Sesungguhnya para imam akan dibangkitkan kembali, yakni raja'ah sebelum kiamat sebagai mukjizat buat mereka. Mukjizat ni untuk siapa? Kita belajar mukjizat ni untuk siapa? Untuk Nabi. Untuk Nabi. Kalau wali, karamah. Orang-orang alim, orang-orang beriman, ilham, firasat. Tu. Dia boleh pula bagi ke imam dia mukjizat. Mukjizat ni untuk Nabi. Dia kata darjat dia melebihi Nabi. Tapi pakai istilah yang khusus untuk Nabi. Koman. Kena ada istilah khas lah untuk dia. Mukjizat untuk Nabi, Rasul. Kemudian karamah untuk wali. Kemudian firasat, ilham untuk orang-orang beriman. Dan untuk imam apa benda? Pakailah satu istilah lain. Tapi kemain lagi sebelum tu. Kan kita sebutkan sebelum ni kan. Imam-imam dia darjat dia mengatasi Nabi. Lebih pada Nabi, lebih pada Rasul, lebih pada malaikat lagi. Tapi dalam bab kurniaan kelebihan ni, guna istilah untuk Nabi. Koman sangat. Nak tiru juga kan. Koman lah tu. Nampak tak kartun? Nampak tak benda ni bukan ajaran betul pun. Direka-reka. Diolah-olah oleh imam mereka. Oleh pelampau-pelampau pok-pok Syiah dan sebagainya. Itu dia. Semua yang saya ambil tadi ni, yang ni tadi kan. Yang ni kan daripada mula ni Ar-Raja'ah ni, kemudian yang ni, kemudian yang ni, semuanya kita ambil daripada ni At-Tabarsi. Seorang ulama Syiah juga dalam tafsir Majma' Al-Bayan jilid 1 muka surat 50. Semuanya kita ambil daripada kitab Syiah. Jadi Syiah tak boleh nak kata apa. Seterusnya ni Al-Bada' ni. Yang ini kalau tuan-tuan dan perempuan dengar, kita akan rasa marah semarah-marahnya. Dan kita mungkin kalau sebelum ni kita masih lagi berkira-kira Syiah ni Islam ke tidak, tapi lepas kita dengar benda ni, confirm kita akan kata Syiah ni tak Islam dah. Apa dia? Antara akidah Syiah ni ialah akidah Al-Bada'. Apa Al-Bada'? Al-Bada' dari segi bahasa ianya bermaksud nyata sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Menurut Syiah, Al-Bada' ialah ilmu Allah berubah-ubah berdasarkan sesuatu peristiwa yang berlaku. Dalam arti kata lain, Allah mengetahui sesuatu perkara itu hanya selepas perkara itu berlaku. Ini bermaksud Allah jahil dan tidak mempunyai ilmu yang meliputi. Lihat kitab Firaq Asy-Syiah halaman ke-84. Baik, maksud gini. Al-Bada' ni ialah dia beranggapan Allah ni tak tahu menahu. Ilmu Allah terhad. Benda yang belum berlaku Allah tak tahu. Benda yang tersembunyi sebelum dia nyata berlaku Allah tak tahu. Contoh, macam sekarang ni kan, tuan-tuan dan perempuan duduk depan telefon, dengar kuliah tentang Syiah. Mana dengar kuliah saya tentang Syiah. Jadi, lebih kurang dalam 142 orang ni, Allah tak tahu apa yang berlaku selepas ni. Allah tak tahu. Habis sampailah pukul 3.30 kan, batu masuk pukul 4.30, kita pun berehat kan. Kita berehat lebih kurang 4.20 kan. Kita rehat, kemudian adalah salah seorang daripada kita ni kan, pergilah ke dapur kan, ke dapur jatuh. Na'udzubillah lah. Na'udzubillah kan. Tapi maksudnya nak cerita. Jatuh dekat dapur kan, licin, lantai licin. Aduh, sakitnya kaki kan.
Allah kata apa? Oh, baru aku tahu kau bedah jatuh rupanya. Allah tak tahu sebelum tu. Allah tak tahu apa yang berlaku kepada si bedah sebelum tu. Allah tak tahu apa yang akan berlaku kepada saya selepas ni. Allah tahu. Dah berlaku, baru Allah tahu. Astaghfirullahaladzim. Nampak sangat tak? Menghina Allah Ta'ala. Menghina Allah Ta'ala. Merendah-rendahkan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Maha Bijaksana. Allah Maha Bijaksana. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu yang tersembunyi, yang tersirat, tersurat, yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, semua Allah tahu. Semua dengan dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam Quran disebut kan, ada ayat yang menyebut bahawa segala yang berlaku atas dunia ni, apa saja yang berlaku atas dunia ni, semuanya telah ditulis oleh Allah dahulu. Telah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum ia diciptakan. Sebelum bumi diciptakan, Allah dah tulis dah di Lauh Mahfuz apa yang akan berlaku. Apa yang akan berlaku? Kita kaya, kita miskin, kita menang ni, kita menang jabatan bertuah, kita jadi pengarah, kita jadi timbalan pengarah, jadi penolong pengarah, kita dapat beli kereta, dapat beli rumah, kita berkahwin, ada anak, kita kena sakit dan sebagainya. Semua tu Allah tulis belaka dah. Di mana? Di Lauh Mahfuz sebelum bumi ini, qabla an nabraha. Dalam Quran sebut, sebelum bumi ini dicipta. Sebelum bumi ini dicipta. Tiba-tiba datang buat syiah, dia kata apa? Ilmu Allah terhad. Al-bada. Allah tak tahu sebelum ia berlaku. Bila dah berlaku, baru Allah tahu. Allahu Rabbi. Doktrin ni diambil daripada Yahudi. Ajaran Al-Bada' ni diambil daripada doktrin Yahudi. Yahudi punya pengajaran ni. Yahudi punya akidah ni. Yahudi punya pegangan. Syiah ambil masuk dalam agama dia. Sebab tu Yahudi dan Syiah ni ialah adik-beradik sebapa lain-lain ibu. Bapak sama je. Semua maknanya Syiah dengan Yahudi ni adik-beradik. Tak boleh dipisahkan. Tiba-tiba kita kata, hebatlah Hasan Nasrallah, Hizbullah perangan dengan Israel. Hebatlah Ahmadinejad warning Israel. Kalau serang aku serang kau balik. Kalau Amerika serang aku, serang nuklear kita orang, kita akan serang kepentingan Amerika, iaitu Israel. Dia kan. Kita masa tu pun kagum, bukan main lagi. Hebat Ahmadinejad. Pemimpin Saudi menikus, tengok pemimpin Iran, bukan main hebat, warning Israel. Padahal lakonan semata-mata drama minggu ini, sandiwara semasa. Berapa ramai di antara kita yang tertipu dan tertipu dan tertipu. Doktrin Al-Bada' ni diambil daripada Yahudi. Kalau baca kisah dia, tuan-tuan, lagi kelakar. Yahudi ni dia ada akidah, dia pegangan dia Al-Bada'. Sampai dia kata, punyalah Allah tak tahu ni. Sampai dia kata, bila Allah nak turunkan bala bencana ke atas bumi ni, Allah akan turunkan Jibril. Jibril, kau beritahu kepada pendeta-pendeta Yahudi. Beritahu kepada semua orang, sekian-sekian masa, sekian-sekian waktu, kami akan turunkan banjir besar. Suruh pendeta beritahu dengan orang Yahudi untuk tanda rumah mereka, supaya rumah mereka tak kena banjir. Maknanya, tanda pangkah. Macam Ibrahim pendek kan. Kan? Alibaba 40 penyamun, duk pangkah kan. Duk pangkah rumah siapa kan? Rumah Kasim Baba apa kan. Sekali siapa Sarimah kan, Seniwati Sarimah kan. Apa yang jadi hamba kepada Kasim Baba, pergi pangkah jamban. Pangkah jamban. Padam rumah tu pangkah jamban. Habis 40 penyamun 1000 jamban. Ini pangkah untuk 1000. Tapi Yahudi ni pangkah untuk mengelak daripada banjir. Jadi pendeta memberitahulah, wahai orang-orang Yahudi sekalian, balik ke rumah, pangkah rumah kamu, tandalah rumah kamu, kerana tidak lagi banjir besar akan turun. Maknanya bila Allah turunkan banjir besar tu pun sampai dekat rumah Yahudi. Rumah Yahudi nampak tu, tanda rumah Yahudi, ngelak. Ngelak. Rumah Yahudi lagi ngelak. Maknanya Allah tak tahu rumah Yahudi mana satu. Jadi kena tanda supaya banjir tu boleh elak. Rumah Yahudi punya dahsyatnya, dia menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memburukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akidah ini dipegang oleh Syiah. Dimasukkan dalam ajaran dia. Lalu kita nak kata Syiah ni masih Islam lagi? Allahu Rabbi. Dan tiba tang sini, tiba bab sini, kalau tuan-tuan masih boleh berlembut hati, masih lagi boleh
berkira-kira kan, menimbang-nimbang. Islam ke tak Islam? Islam ke tak Islam? Nampak sangat tuan-tuan betapa lemahnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita masih boleh betul ansur, masih boleh terima lagi kalau penghinaan ini dikenakan ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita tahu bahawa Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Segala apa yang berlaku atas dunia ni, yang lepas, yang sekarang, yang akan datang, semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Tuhan yang Maha Agung. Tapi bila kita boleh terima lagi penghinaan ini, al-bada' ni, maka nampak sangat kita kecintaan kita kepada Allah, iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni tak berapa nak beriman lah. Bahaya tuan-tuan, bahaya. Selak-selak bulan boleh syirik, boleh murtad, boleh keluar daripada Islam. Selak-selak kita sendiri bukan menghina Islam. Sebab kita tak percaya kepada Islam, tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu al-bada'. Akidah Syiah yang dipegang oleh Syiah, yang diambil daripada doktrin Yahudi. Seterusnya, tengok ni. Beberapa amalan-amalan dan ajaran Syiah yang bertentangan dengan agama dan fitrah manusia. Apa dia? Yang pertama, ni diambil bersumberkan daripada kitab-kitab Syiah. Najis dan air kencing para imam bukan sesuatu yang menjijikkan dan tidak berbau busuk. Oh, tu dia. Najis imam, kencing imam bukan sesuatu yang menjijikkan. Tak busuk pun. Tak busuk. Kan? Macam apa, muda-mudi bercinta lah kan. Masa bercinta, kentut pun bau kasturi. Lepas tu dah kahwin, tu dia kan. Kentut baru macam apa kan. Hui, awak ada kentut je kan. Kau main lagi. Ni. Tapi Syiah ni tak kira. Kan? Syiah ni tak kira. Kan? Imam-imam mereka ni, orang kata apa, maksum belaka dan mulia belaka. Sehingga kan najis imam, air kencing imam bukanlah sesuatu yang menjijikkan dan tidak berbau busuk. Cuba try bau tengok. Bahkan keduanya bagaikan kasturi yang semerbak. Oh dia. Hai, Masya Allah. Barang siapa yang meminum kencing, darah dan memakan najis mereka, maka haram masuk neraka. Siapa makan, minum kencing, minum darah dan makan najis imam, haram masuk neraka dan wajib masuk syurga. Imam yang jenis suka makan petai, jering, kardas, tu dia lagi tingkatan atas tu. Itu syurga Firdaus kan yang dapat bagi siapa yang makan apa, imam yang suka makan jering punya najis kan. Dalam mana? Dalam kitab Syiah ni. Kitab Syiah ni. Bukan kitab main-main ni. Tu kan, Anwarul Wilayah kan. Kitab apa, karangan Syiah oleh Mulla Zainal Abidin Al-Kalba Yakani. Tahun 1419, halaman 440. Baik. Kemudian Imam Ja'far As-Sadiq. Bila dia kata Imam Ja'far kata, bukan Imam Ja'far kata pun. Dia reka. Kan saya dah sebut malam. Itu kan. Imam Ja'far ni siapa? Guru Imam Syafi'i. Kan? Ni dia reka. Imam Ja'far As-Sadiq tak cakap benda tu. Tapi dia reka. Syiah karang ataupun reka 40,000 hadis. 40,000 hadis Syiah karang. Syiah reka. Takkan hal ni Syiah tak boleh reka? Kan? Kenyataan imam tu semua boleh reka belaka. Kan? Syiah karang 40 hadis. Tuan-tuan, jangan main. Kata Imam Ja'far Sadiq, maknanya Syiah katalah, pada tanah perkuburan Husain alaihissalam terdapat penawar daripada segala penyakit dan ia adalah obat yang paling besar. Itu dia. Tanah perkuburan Husain ada apa? Ada penawar. Dan ia adalah ubat yang paling besar. Tuan-tuan, muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah. Bab keberkatan ni, barakah ni ramai umat Islam, ramai daripada kita yang terkeliru. Sebenarnya tidak ada barakah pada mana-mana batang tubuh manusia. Hatta kepada tanah, kecuali yang diisyaratkan oleh Nabi, tanah Masjidil Haram, kan, tanah haram, Madinah, Masjid Aqsa dan sebagainya. Lain-lain tak ada keberkatan. Kadang-kadang kita duk ambil tanah kubur wali tu lah, tanah kubur wali ni lah. Kan? Dia, kalau tengok, baca sejarah, yang barakahnya daripada rambut sampai kaki, Nabi je. Nabi Muhammad dia yang ada keberkatan, yang ada barakah. Sebab tu Ummu Kalsum kan, bila Nabi bangun daripada tidur, dia akan cari mana-mana bulu rambut Nabi yang jatuh atas tikar tu, dia buh dalam bekah. Kan?
Bila demam ke sakit ke, dia ambil selai rambut, buhlah air. Rendam, lepas tu minum. Sahabat tengok Nabi kan berpeluh-peluh kan, rebut-rebut, buka serban sahabat bagi Nabi tu kesat peluh. Peluh Nabi wangi. Wangi. Cuba peluh kita. Kan? Baling lepas dah kesat peluh kan, baling serban dalam kolam. Matikan talapiah semua, mati belaka. Kembung semua naik atas. Kan? Tu peluh kita. Kan peluh kita. Tapi peluh Nabi ni wangi. Dan peluh Nabi ni barakah. Sahabat berlumba bagi kain serban. Nabi kesat bagi. Sahabat ambil tium. Lilit balik kan kepala, lilit sampai ke muka. Nak bau. Peluh Nabi wanginya, sedapnya, seronoknya. Kan? Macam kita kan, macam baby. Anak budak kecil umur setahun ke ataupun sebelum setahun kan. Kan sedap kita cium bau badan dia tu, Allah sedap. Dia peluh ke, dia tak peluh ke, bau badan dia sedap. Gitu lah. Nampak Nabi berjalan kan, nak masuk masjid Nabi, berebut-rebut, ambil bekah yang ada air, bagi Nabi. Untuk Nabi celup kaki, basuh kaki Nabi, basuh kaki Nabi, dan air celupan kaki Nabi tu bawa balik tu. Bagi anak mandi, bagi isteri mandi. Buat basuh badan. Sebab barakahnya tubuh Nabi. Sebab tu sahabat berlumba bawa anak kecil untuk ditahnik oleh Nabi. Air liur Nabi ni barakah. Lepas tu tahnik dengan kurma, air zam-zam. Supaya masuk dalam perut budak ni, benda yang masuk, yang mula-mula masuk apa dia? Benda yang suci, benda yang mulia. Sebab tu saya lebih suka, saya sarankan, kalau tuan-tuan dan perempuan ada anak-anak kecil kan, yang baru lahir kan, suruhlah suami tu tahnik. Kan? Suami tu lebih afdal tahnik. Ni duk cari orang tahnik. Tak ada keberkatan pada mana-mana orang, tak ada. Yang ada keberkatan barakah pada tubuh ni Nabi SAW je. Orang alim pun tak ada keberkatan. Tak ada, bukan maknanya tak ada orang kata apa, tubuh dia tu tak boleh mendatangkan apa-apa, tak ada. Cuma nak minta doa boleh. Tak doa kan, Ustaz, ni anak saya ni Ustaz baru lahir, tolong doa Ustaz. Doa boleh ya. Ini ada satu pertubuhan tarikat mana kah sanggup padah mulut, diludah oleh tok guru dia. Pui, dia pun telan. Tu dia. Barakah. Pui lagi kan. Siapa yang first tu Naya kan, hijau, kuning semua keluar. Kan? Yang tengah-tengah tu kurang sikit lah kan. Dah tak ada apa dah nak keluar kan. Yang mula-mula tu kan, yang itu bapak segala barakah masuk dalam badan dia. Mana ada barakah pada air liur kan? Tak ada. Sebab tu kalau nak tahnik ke apa ke kan, buatlah sendiri, suruh suami sendiri tahnik kan. Ini kadang-kadang suruh ustaz tu jenis suka makan petai kan, tengah makan petai ni, abang nak tahnik anak, ajak datang. Dia makan petai ni. Sebab tu tak ada gosok-gosok mulut, tak ada gosok-gosok gigi kan. Terus pergi datang rumah, mana tahnik anak, mana kumur. Dia pun ambil kumur, gigi kumur kan, dia pun letak dalam mulut kan. Dia pun masuk dalam mulut budak dia kan. Budak tu beliak biji mata kan. Kita pun pelik, wish, ini barakah ni Ustaz. Tengok terbeliak biji mata anak ni. Cahaya barakah masuk. Padahal budak tu duduk rasa petai tu. Benda ni. Petai. Ayo. Nanya Pak Karim. Gitu. Tapi pada tubuh Nabi, air liur Nabi semua barakah. Rambut Nabi, kuku Nabi, peluh Nabi, barakah belakang. Tu. Ni Syiah pula ni duk kata kubur Husin, tanah kubur Husin tu barakah. Ajaran Syiah ni lah sebenarnya yang membawa kepada ajaran-ajaran salah pada kita. Sehingga ada orang buat khurafat di Pulau Besar. Khurafat mana kubur wali ni, kubur pendekar ni, kubur ni kan, ambil tanah tu kan. Simpan buat balik rumah kan. Tanah kubur wali ni, kubur ulama ni, barakah ni. Dia ikut ajaran Syiah. Dia kata tanah perkuburan Husin tu barakah. Kan? Penawar segala ubat, segala penyakit. Kita pun tu yang pergi Pulau Besar lah, jumpa, pergi kubur Tok Kenali lah, kubur Tok Janggut lah kan, kubur apa benda lagi kan, Wali Sembilan, Wali Songo dan sebagainya. Duk ambil tanah, duk ambil batu bagai semua, barakah ni, tanah kubur wali ni. Padahal tu tak ada dalam ajaran Islam kan. Itu adalah ajaran siapa? Ajaran Syiah. Tu dia. Seterusnya, Imam Hasan Al-Askari berkata, sesungguhnya ibu-ibu kami tidak mengandungkan kami para imam dalam perut mereka, tetapi di pinggang. Allah, kalau nak buat lawak pun janganlah teruk sangat. Kan?
Kalau tak mengandung dalam perut, dalam rahim, mengandung dalam pinggang. Kat mana? Meletup buah pinggang tu orang. Nak buah mana? Nampak tak Syiah ni punya ayat? Allah Rabbi kan. Mengandung di pinggang. Dan kami dilahirkan bukan melalui rahim, tetapi melalui peha sebelah kanan. Ada lubang ke dekat peha kanan tu? Keluar ke mana? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tu saya kata bila kita kaji dalam Syiah ni, memang kan, orang kata apa, oh, ni bukan jahil murakkab ni. Ini jahil totok ni. Ini kalau orang negeri mana kata bodoh piang, kenapa kan? Teruk sangat. Dan pengikut yang taksub percaya bulat-bulat. Patutnya bila imam dia berkata begitu kan, kami ni tak lahir kau rahim. Kami lahir kau pinggang sebelah kanan. Pakat-pakat tengok pinggang. Kami lahir kau peha sebelah kanan. Pakat-pakat tengok peha. Kena tengok peha masing-masing. Kok mana lubangnya? Gitu. Kan? Ini tidak. Masing-masing. Ya. Kan? Betul. Naya taksub sangat. Sehingga dibutakan mata kita untuk memerhati benda yang tak betul. Digelapkan akal kita untuk berfikir dengan kewarasan akal. Dah lah mengandung kut pinggang, bukan kat rahim. Lahir pun bukan melalui rahim, lahir kut peha kanan. Nampak tak? Kerana kami adalah titisan cahaya Allah. Nampak tak? Dekat nak sama macam satu ajaran agama tu apa? Agama mana? Agama Kristian. Kan? Trinity dan sebagainya kan. Tuhan Mak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, Tuhan Anak, bagi semua. Nampak tak? Ni dia. Kami adalah titisan cahaya Allah yang bersih dan dijauhkan daripada sebarang kotoran. Dalam kitab Biharul Anwar, kan, jilid 51, halaman kedua, halaman 13, halaman 17. Kemudian dalam kitab A'lamul Wara, halaman 394. Ni semua kita kitab Syiah. Boleh rujuk, boleh tengok. Baik. Abu Hasan bertanya kepada Ja'far Sadiq tentang menyewa faraj. Ni yang saya sebut ni. Pada kuliah yang sebelum ni. Menyewa faraj. Meminjamnya dan menghadiahkan kepada sahabat-sahabat. Lalu beliau berkata, tidak mengapa. Allah Rabbi. Man, ya. Tanya sikit boleh tak? Apa dia? Bini kau uzur tak? Tak. Bini aku uzur lah. Boleh tak sewa semalam? Boleh? 1,000 dah. Allah Rabbi. Gitulah keadaannya. Kau sewa faraj boleh? Pinjam boleh? Pinjam saat boleh tak? 2 jam je boleh tak? 2 jam. Hadiah boleh tak? Hadiah. Dan, Wan, kau lah BFF aku kan. Tak ada hadiah lain yang aku boleh beri pada kau. Melainkan hadiah ni. Nah, ambil ni. Ni. Kan. Aku bagi hadiah kau. Ni. Dalam kitab Al-Istibsar. Kitab Syiah. Halaman ke 141 jilid 3. Boleh sewa faraj. Tak heran tuan-tuan. Kalau perkahwinan mut'ah yang diharamkan tu pun Syiah kata boleh. Kan? Dan perkahwinan tu boleh ikut 2 jam ke 3 jam ke 2 hari, 3 hari ke seminggu, 2 minggu ke. Ikutlah kontrak kan. Maknanya setakat mana kita nak kahwin. Nak 2 jam je 2 jam lah. Nak 3 jam 3 jam. Nak sehari-sehari. So, kalau sewa faraj. Sedekah ke. Bagi pinjam ke. Benda tu biasa. Biasa bagi siapa? Biasa bagi Syiah. Ni nak kata lagi Syiah ni masih Islam. Sampai tahap ni. Kalau dah sampai setakat ni. Masih lagi kalau ada dalam diri tuan-tuan duduk timbang-timbang Syiah ni Islam tidak. Naya Pak Karim. Seterusnya, barang siapa telah menunaikan haji lebih daripada 50 kali, maka setiap hari Jumaat dikunjungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tunai haji lebih 50 kali, setiap hari Jumaat Allah Taala akan datang ke rumah kan. Man, kan main bersiap kau kan. Kan main cantik rumah, siap vacuum, mop lagi. Tu sapu lumuk-lumuk ni rasa aku lama dah ni. Kan? Tak apa-apa, tak tanggal kan, tak basuh. Tengok dengan lumuk-lumuk kau basuh bagi semua. Pasal apa? Ada siapa datang? Ada. Tamu istimewa. Weh, siapa dah ni? Allah Ta'ala nak datang. Allah Rabbi kan. Kita nak dengar, kita dengar bahasa macam, ya Allah. Teguk sangat. Kejahilan mereka ni, ketaksuban mereka. Macam sampai duk sama dengan Allah Ta'ala ni macam jiran-jiran sebelah rumah kita. Macam tamu-tamu kita. Boleh lah datang melawat ke rumah kita. Kan? Dah datang macam mana?
Kan kita pun tidak boleh diharamkan menggambarkan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tahu macam mana rupa Allah Taala ni, tunggu akhirat nanti. Kan? Azam sungguh-sungguh nak masuk syurga sebab ahli syurga dia yang dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala? Dah datang ke rumah macam mana? Nampak tak logiknya? Nampak tak bongak? Seterusnya, Amirul Mukminin berkata, Fatimah bukan wanita biasa. Siapa ni? Ali ya. Ali bin Abi Talib katanya. Dikatakan Ali. Padahal bukan Ali kata pun. Aku nak tahu mah. Fatimah bukan wanita biasa, melainkan seorang wanita titisan Tuhan. Tapi dia memiliki sifat manusia sempurna. Adalah wanita di kerajaan besar yang merupakan diri, menjelmakan diri, merupakan diri dan menjelmakan diri sebagai manusia. Tetapi dia juga adalah Tuhan dalam bentuk seorang perempuan. Ni saya kata ni sama benar dengan macam agama Kristian. Tuhan Mak, Tuhan Bapa kan. Dia adalah Tuhan dalam jelmaan, dalam bentuk jelmaan seorang perempuan. Tu. Ini sama lah dengan Kristian, sama dengan agama-agama lain. Jadi nak katakan Islam, patutnya Syiah ni Islam lah. Kalau nak kata Syiah ni sebahagian daripada Islam, patut Islam lah. Kenapa nak kata nak buat kenyataan yang menyerupai kenyataan agama-agama lain? Tu dia. Jadi katanya Fatimah bukan wanita biasa, melainkan dia adalah seorang wanita titisan Tuhan. Tu dia. Jadi mengapu tak mengapu. Diriwayatkan oleh Hashim Al-Bahrani daripada Ali alaihissalam bahawa Ali pernah menaiki awan terbang berputar-putar mengelilingi 7 bumi. Cuma saya duk cari juga sambungan ayat tu. Kokok dia ada sambung bawah tu kan. Tengah-tengah Ali mengelilingi awan, terjumpa Doraemon dengan Nobita yang sedang bersia-sia juga dengan helikopter tu kan. Helikopter tu kan. Kan Doraemon dia ada helikopter yang letak dekat kepala, putar tu naik atas awan tu. Saya duk cari ayat tu, kok ada? Pun tak ada kan. Kan? Tu dia. Allahu Rabbi kan. Subhanallah. Kita tengok ajak kita tengok soalan tak saya rasa macam ada banyak lah tu. Kan? Tengok apa dia kan. Okey, tak ada ni soal ikhlas tadi ni, soal ikhlas. Bab ikhlas tadi ni. Okey. Adakah Syiah ni merujuk kepada orang yang sama? Turunnya Imam Mahdi dari kiamat. Ya, ini kita memang membincangkan Syiah ni lah. Syiah Imamiyah, Ja'fariyah, Rafidah dan juga Isna Asyariyah. Sama je. Syiah yang sesat. Kita tak bincang Syiah yang menghampiri kepada Ahli Sunnah wal Jamaah macam dua kelompok Syiah yang berada di Malaysia, kemudian Syiah yang berada di Yaman dulu, iaitu Syiah Zaidiyah. Yang kita bincang ni Syiah yang sesat. Syiah yang memang kebanyakan ulama dunia dah mendeklar ataupun mengeluarkan kenyataan bahawa mereka ni bukan lagi Islam, dah terkeluar daripada Islam. Kehadiran 149 tadi Alhamdulillah, masya-Allah. Nak muntah dengar. Okey. Sunnah tahni tu orang awam tak arif, bimbang tercekik kurma yang disuap. Sebab tu sebenarnya kalau tuan-tuan tengok, nak tahni anak ni bukan kita ambil kurma besar gajah tu, sikit kecil je. Dan bukan ambil yang kulit luar tu, yang dalam tu, yang halus-halus, yang lembut-lembut tu, kecil je, coret je kan. Dia macam kalau kita picit dekat tangan tu, nampak macam dia, orang kata apa, dia warna-warna kurma je, bukan isi kurma pun. Tu kita tahnik tu kan. Jangan bagi seketul sebiji tu. Bagi sebiji tu memang tak cakik lah kan.
Daripada tahni jadi tahlil nanti. Na'udzubillah kan. Daripada nak buat tahni akhirnya jadi daripada kenduri tahni jadi kenduri tahlil. Okey, macam mana dengan maulid untuk Sayyidatina Fatimah? Macam saya sebut perayaan macam semalam saya dah sebut, perayaan merayakan Maulid Fatimah adalah perayaan yang dipelopori oleh geng Syiah. Oleh geng Syiah. Kita tidak disuruh pun untuk menyambut Maulid Fatimah Az-Zahra. Tak ada. Kan? Cukup sekadar kita menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, Maulid Nabi. Hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekadar tu sahaja. Kalau kita dok sibuk nak buat Maulid Fatimah, dah tu buatlah pula Maulid Aisyah. Buatlah pula Maulid Ali. Buatlah juga Maulid siapa lagi? Abu Bakar, Uthman, Omar ke? Maulid Hasan, Maulid Husain buat. Jangan buat Fatimah aja. Apa rasionalnya kita buat Maulid Fatimah tu? Tak ada rasional apa pun. Maulid Nabi rasionalnya sebab tu Nabi. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita agung-agungkan, yang perlu kita puji dia, yang perlu kita baca selawat dan sebagainya. Kan? Tapi Fatimah tidak, bukan. Cukup sekadar kita mencintai Ahlul Bait. Sekadar kita mencintai Ahlul Bait cukup. Tak perlu lagi dah kita nak buat Maulid Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kan? Cukup sekadar Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi dah. Sebab yang buat Maulid Fatimah Zahra ni perayaan Syiah dulu lagi, di zaman Mesir lagi. Kerajaan Mesir dulu lagi, kerajaan Fatimah. Kan? Sebelum-sebelum tu lagi duk buat Maulid Mesir, Maulid Fatimah ni. Yang mana dia adalah perayaan golongan Syiah. So jangan buat. Jangan buat. Itu je bagi saya. Kita buat juga, kita meniru Syiah lah. Sebab kita bukan disuruh pun untuk buat Maulid Syiah Fatimah ni. Cukup sekadar Maulid Rasul. Bacaan Fatimah, bacaan Fatihah dhalun ni, ini dia kita tengok pada qiraat. Saya tak pasti. Bila saya tak pasti, saya tak boleh komen sebab qiraat ni dia macam-macam. Ada yang pernah saya dengar qiraat macam siratal ladzi jadi ziratal ladzi. Ada. Kemudian wadduha jadi wadduha, kan, wal laili idza saja, kan. Itu semua qiraat. Yang sekadar yang saya tahu saya boleh komen lah. Yang saya tak tahu saya tak berani nak komen. Cuma kena rujuk kepada ahli qiraat. Mungkin tuan-tuan dalam kelab pencinta Al-Quran. Ni kelab pencinta Al-Quran kan ada ustaz-ustaz yang alim, ustaz-ustaz yang faqih dalam bab Quran, yang memang ahli dalam bab Quran, yang ada beri kuliah pada tuan-tuan dan puan dalam kelab ni, tanya dia, insya-Allah dia boleh jawab. Dia boleh jawab. Saya tak pasti, saya tak boleh jawab. Saya tak tahu sama ada ke tidak qiraat yang menyebut bacaan daripada dhalin jadi dhalun. Keluar dari rumah boleh terus solat jamak tu Syiah. Tak, dia gini. Syiah ni dia jamak dalam keadaan tidak ada sebab apa pun. Kalau macam kita kan, kita nak balik kampung, kita keluar rumah kan, kita pun terus jamak ataupun kita jamak dalam rumah pun boleh sebenarnya. Kalau kita dah niat nak balik kampung kita lebih kurang dalam 300 km kan, kita dah niat nak balik kampung. Lepas tu azan Zuhur. Kita belum keluar rumah lagi, kita boleh jamak dalam rumah. Kita dah niat nak musafir, dah niat nak keluar rumah, dah niat nak balik kampung 300 km kan, azan Zuhur. Kita belum keluar rumah lagi. Kita boleh jamak di rumah, tapi jamak tam, jamak yang sempurna, iaitu 4 Zuhur, 4 Asar. Tak boleh kasar. Sebab kasar hanya diberikan, orang kata apa, diberikan rukhsah untuk kasar bila telah berlaku musafir. Maknanya kita keluar rumah, dah lepas mukim kita, dah boleh dah kita kasar. Walaupun belum lagi cukup 2 marhalah. Kita baru lepas, contoh kita baru lepas Kajang. Kita duduk Kajang kan. Kita baru lepas Taman Kajang Utama. Baru lepas Taman Kajang Utama. Belum lepas lagi Kajang. Pasal disebut mukim ni, banyak ulama bahas mukim ni lah tempat kita tinggal. Bukan daerah. Daerah jauh lagi tu. Kalau contoh kalau kita tinggal di Taman Kajang Utama, kita dah lepas Taman Kajang Utama. Kita dah sampai Bangi dah. Belum lagi 2 marhalah. Kita boleh jamak dan kasar.
Sebab musafir, permusafiran dah berlaku. Syarat untuk qasar mesti berlaku musafir. Jadi nak jamak boleh. Walaupun kita belum keluar rumah, boleh jamak di rumah. Tapi jamak yang sempurna, 4 Zuhur, 4 Asar. Itu tak ada masalah, tak ada isu sebab kita jamak kerana kita musafir. Syiah ni tak kira musafir tak musafir, dia setiap hari dia jamak. Tu Syiah ni. Dia keluar rumah pergi masjid dan setiap hari. Masjid depan tu je kan, 2 km je, 500 meter je pun. Tapi memang dia tak ada sembahyang asar. Dia memang sembahyang asar dalam waktu Zuhur, dia jamak kan. Dia tak ada sembahyang isyak kerana dia sembahyang isyak dalam waktu maghrib, dia jamakkan dalam waktu maghrib. Itu Syiah. Itu jamak tu yang tak boleh. Mana setiap masa dia jamak. Kalau kita jamak ketika musafir, nak musafir tak ada masalah. Kita keluar rumah jamak, dalam rumah sebelum keluar pun kita boleh jamak, tak ada masalah. Itu pasal kita dah niat nak musafir. Itu lain Itu lain. Ni macam mana cara nak mengenali seorang itu Syiah, nanti kita akan sampai bab dia. Kita akan sampai bab dia macam mana nak kenali seorang itu Syiah. Okey, baik. Kita pergi slide seterusnya. Okey. Ni dia. Tanda-tanda seseorang telah dipengaruhi atau terjebak dengan Syiah. Ni tanda ni. Kena ambil pot lah. Ni slide ni benda ni kita rekod kan. Tak apalah kalau rekod tuan-tuan boleh download nanti, boleh simpan. Kalau tak rekod kena salin lah, kena catat lah ni. Kan? Apakah tanda-tanda ataupun ciri-ciri seseorang itu telah dipengaruhi ataupun terjebak dengan Syiah? Yang pertama, sentiasa memuji Sayyidina Ali dan melebihkan beliau daripada Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Uthman. Sikit-sikit cerita tentang Ali. Cerita tentang Ali. Macam kita lah zaman orang dulu kita ni kan. Tongkat pun dia beri nama tongkat Ali. Kacip pun kacip Fatimah. Kenapa tak bagi nama tongkat Abu Bakar ke? Tongkat Zainal ke? Kan? Nama tongkat benda. Tongkat Najib ke? Tongkat apa kan? Nama kan? Tongkat apa? Tongkat apa-apalah, tongkat yang bukan nama Ali. Kenapa bagi nama tongkat Ali? Kacip Fatimah, kenapa tak bagi nama kacip Milah ke? Kacip Zainab ke? Kan? Kacip Cik Kiah ke? Ini pun nama kacip Fatimah. Pasal apa? Memang betul ke nama dia gitu tak? Orang kita, sebab saya pernah sebut tu kan, kuliah kita yang pertama, pengaruh Syiah ni dah masuk dalam Malaysia ni lama. Tapi secara pakej yang tidak lengkap, yang bersepah-sepah, yang hanya masuk dalam sudut dari sudut zikir, dari sudut tasawuf, tu. Tapi dia masuk secara pakej lengkap 1979. Secara mazhab lengkap, dari segi syariatnya, fiqahnya, semua masuk secara lengkap setelah berlakunya revolusi Iran 1979 tu. Tapi sebelum tu dah ada dah. Sampai kan atuk saya pernah ajar saya doa kuat, doa nak adik kuat. Kan? Dia kata apa? Kalau kita nak angkat barang kan, kalau kita rasa barang ni berat, kita tak kuat nak angkat, kita baca doa. Kuatkan tangan aku, wahai Ali, ya Ali, ya Ali. Kuatkan tangan aku, ya Ali, ya Ali. Pasal apa sebut nama Ali? Sedangkan kalau nak ikut kuat, nak ikut garang, nak ikut ganas, nak ikut menggerunkan, Omar lagi gerun. Omar lagi kuat. Omar lagi sadar. Omar Al-Khattab, kenapa tak sebut Omar? Kuatkan tanganku, wahai Omar. Ini wahai Ali. Kan? Pengaruh kita ni. Syiah reka sampai 40,000 hadis, patutlah bertabaran seluruh masyarakat kita tentang kata apa yang berkaitan dengan Syiah, Ali dan sebagainya. Jadi kalau ada di antara anak-anak kita sikit-sikit cerita tentang Ali, sikit-sikit puji Ali bin Abi Talib, kan? Abu Bakar langsung tak cerita, kan? Sedangkan cerita zaman pemerintahan Abu Bakar, Umar, Osman ni lagi banyak ni, kan? Suka duka, kan? Isu-isu yang berkaitan yang berlaku zaman Abu Bakar, sampai ada nak murtad yang tak nak bayar zakatnya sebab apa? Nabi Muhammad dah wafat. Buat apa kita stay dalam Islam lagi kan? Ada yang nak murtad, nak keluar dari Islam, yang tak nak bayar zakat pun, sampai Abu Bakar kata aku nak perang setiap orang yang tak nak bayar zakat ni. Kan? Bagi banyak cerita sebenarnya. Bagi banyak isu yang kita boleh cerita tentang Abu Bakar, Umar, Osman, tapi duk cerita tentang Ali je. Ni satu. Bila dia cerita tentang Ali, puji Ali je, ni mungkin dah nak terjebak dengan Syiah. Yang kedua, mempelekeh-lekehkan dan memandang rendah kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Ni kan, dia cerita, dia puji tentang Ali bin Abi Talib, kemudian dia pelekeh sahabat-sahabat yang lain.
Dia hina sahabat-sahabat lain. Sebab tu tuan-tuan, saya pernah sebut pada kawan-kawan, sahabat-sahabat, jemaah-jemaah masjid surau. Bila kita baca suatu sejarah yang menceritakan tentang keburukan dari sudut, orang apa, kita nampak benda tu, kita boleh nilai sebagai satu keburukan dari sudut pandangan akal kita lah. Contoh macam bergaduh. Bergaduh dari segi pandangan akal kita kata apa? Benda tu buruk kan? Benda tu tak elok, betul tak? Okay? Bila kita nampak sesuatu sejarah keburukan yang berlaku kepada sahabat, kan? Pertama kena cek dulu cerita tu betul ke tak betul. Betul ke tak betul? Saya ada satu buku dan yang dikarang yang dibuat oleh Profesor Dr. Basri Ibrahim, tak silap saya. Dia tulis satu buku, ada lebih kurang 70 cerita tentang sahabat yang tak betul pun. Tak betul. Cek dulu cerita tu betul tak betul. Sebab kadang-kadang kebanyakan ceritanya datang daripada susu galur Syiah tu sendiri. Antaranya apa? Antaranya kisah Omar menanam anak perempuannya hidup-hidup. Mana ada? Kita duk belajar lah benda ni zaman kafar lagi duk belajar benda ni. Sampai ke hari ni duk belajar benda ni. Kan? Omar ada apa menanam anak perempuan hidup-hidup. Omar menyesal. Sampai Omar menangis tesak-tesak kerana Omar pernah menanam anak dia hidup-hidup, anak perempuan hidup. Mana ada? Bila kita cek kita ni rupa-rupanya cerita tentang kisah Omar menanam anak hidup ni tak ada pun. Omar Al-Khattab, dia dilahirkan dalam satu kabilah yang dikelilingi oleh kabilah yang menanam anak perempuannya. Kabilah Omar, susu galur Omar Al-Khattab tidak pun menanam anak perempuan dia. Kabilah yang di sekitar dia je. Macam contohlah kita duduk dekat sini kan. Jiran kita yang tanam anak dia. Jiran sebelah pun tanam anak dia. Jiran depan pun tanam anak dia. Jiran belakang pun tanam anak dia. Kita tak tanam. Sebab keturunan kita memang tak tanam anak perempuan. Kan? Kita tanam duit je. Banyak dengan duit tanam dulu kan. So dia tumbuh kan. Tumbuh pokok duit. Tapi kita duduk dikelilingi oleh orang-orang yang menanam anak perempuan. Sehingga kita juga dikaitkan begitu. Itulah Syiah. Cerita tu daripada siapa? Daripada Syiah. Yang menceritakan, yang membawa cerita bahawa Umar Al-Khattab menanam anak perempuannya hidup-hidup. Sebab dia nak burukkan Umar Al-Khattab. Nampak tak? Walhal cerita tu tak ada pun. Umar Al-Khattab tak tanam pun anak perempuan dia. Macam contoh lagi. Kita duk pegang pada kenyataan melantik orang kafir yang adil dalam pemerintahan lebih baik daripada melantik orang Islam yang tidak adil dalam pemerintahan. Ini kenyataan siapa? Kenyataan ulama Syiah. Tak ada dalam kenyataan Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Baca Quran, baca hadis Nabi, baca kenyataan para ulama. Antaranya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Abdul Karim Zaidan, antara ulama yang menulis banyak tentang demokrasi, menulis banyak tentang siasat syariah. Tidak ada satu kenyataan dalam Ahli Sunnah wal Jamaah pun yang membenarkan melantik pemimpin kafir dalam urusan Islam, urusan agama orang-orang Islam. Tapi kita duk pegang kenyataan melantik pemimpin kafir yang adil lebih baik daripada pemimpin Islam yang tak adil, yang jahat, yang zalim. Kenyataan siapa ni? Syiah. Banyak. Nanti kita buat satu kuliah khas tentang cerita-cerita yang berasal daripada Syiah yang sampai kepada kita sehingga menjadi masyhur dalam kalangan kita, sehingga kita berhukum dengan apa yang Syiah bawa. Walhal tak ada pun dalam Islam. Itu dia. Lepas tu bagi saya, kalau sampai cerita-cerita, kalau kita baca sejarah kan, sampai pada kita cerita-cerita yang apa? Yang nampak keburukan, sisi buruknya sahabat, kan? Pada pandangan, pada penilaian otak kita, akal kita, memang benda ni buruk lah kan. Contoh bergaduh ke apa kan, berperang ke atau. Bila sampai tahap tu, pertama cek dulu. Betul tak betul? Okey. Kalau tak betul, tolak terus. Habis cerita. Tak payah pening-pening. Kalau betul, stop. Saya punya pegangan senang je. Kau tuan-tuan baca sejarah tentang Syiah kan. Macam mana Muawiyah bergaduh, berperang dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sampai membawa kepada peperangan Jamal, peperangan Siffin kan. Nampak tak? Maknanya
sahabat-sahabat mulia perang dengan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sedih ke kalau kita baca sejarah ni? Memang sedih lah. Cerita ni betul. Cerita ni betul. Tapi sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasul, dan tugas kita ialah tidak, orang kata apa, bila sampai cerita begitu, prinsip saya, pendirian saya akan stop setakat tu je. Saya tidak akan mengkaji sedalam-dalamnya tentang kisah itu. Kerana apa? Kerana bila kita kaji sedalam-dalamnya, akan membawa kepada apa? Sampai satu tahap akan menimbulkan perasaan benci, marah, tak puas hati, geram kepada para sahabat, kepada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah itu sesuatu yang molek? Sesuatu yang betul? Kata Ustaz, kenapa dia orang bergaduh? Fitrah. Yang maksumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Tapi isteri Rasulullah, Fatimah sendiri, Ali sendiri, kan? Sahabat-sahabat sendiri, Hasan, Husain, Muawiyah, kan? Yazid, Ubaidullah dan sebagainya, semua tu tak maksum. Jadi kalau kita baca sejarah, tengok baca dia orang duk bergaduh, duk pegang, benda tu logik berlaku. Cuma jangan kaji, jangan perbesarkan, jangan perpanjangkan benda ni. Full stop setakat tu saja. Dah. Bila kita perbesarkan, bawa masuk dalam daurah pula tu, begitu bahas sampai ke akar umbi, akhirnya pun nanti sampai satu tahap akan menimbulkan bibit-bibit kebencian kepada sahabat, kemarahan kepada sahabat. Ini yang kita tak nak, ni kita takut. Sebab kita tak nak membenci sahabat. Kerana mereka adalah orang yang berjumpa Nabi, orang yang rapat dengan Nabi, yang bergurau senda, mempertaruhkan nyawa untuk Nabi SAW. Layak kita membenci mereka. Walaupun mereka melakukan kesalahan yang mana kesalahan tu memang tak boleh elak. Kerana itulah fitrah manusia. Zaman Nabi, masa mereka melakukan kesalahan, mereka orang kata apa, sempat orang kata apa, diperbatuk oleh Nabi SAW, dan mungkin tak sempat nak buat salah pun sebab senantiasa berdamping dengan Nabi SAW. Tapi bila dah Nabi SAW wafat, iblis dan syaitan ni, benda kata apa, tentera yang senantiasa, iblis syaitan ni dalam kamus kehidupan dia tidak ada perkataan putus asa, tak ada. Dia akan hasut dan hasut, goda dan goda, sampai satu tahap dia nak jahanamkan manusia ni. Walau dia akan buat, walaupun dia terpaksa melakukan kebaikan atau mengajar kebaikan kepada seseorang, kan? Janji ataupun dia punya matlamat dia, manusia ni jahanam, kan? Kalau kita baca, kalau kita mengaji tentang talbis iblis, antara benda yang iblis akan buat, dia akan buat sesuatu walaupun benda tu baik, dia akan suruh orang ni buat baik. Kenapa? Natijah di akhir tu yang dia nak, apa dia? Manusia tu jahanam dengan kebaikan yang dia buat. Contoh, kan, kau kena pergi mengaji, kan? Kau tengok orang lain semua mengaji, bila ustaz tanya semua boleh jawab, engkau duduk belakang, duduk diam, kan? Sebab kau tak boleh jawab, kau tak kerti apa-apa, kau jahil. Baik kau pergi mengaji, nanti kau dah ada ilmu, baru senang kau boleh jawab. Sebab dia suruh kita belajar. Benda baik tak? Benda baik. Kita pun belajar lah. Belajar. Last kali apa? Kau kena duduk depan. Sekarang kau dah berilmu. Kau ada ilmu yang banyak. Ilmu kau lebih tinggi daripada orang-orang yang ada di sekeliling kau tu. Dia orang tu semua sekat ilmu basic je. Kau dah master PhD. Kan? Kau kena duduk depan. Kau kena bangga dengan ilmu kau. Dan dia orang ni, kan, jawapan-jawapan dia ni jawapan yang biasa je. Jawapan kau siap dengan dalil bagi apa semua. Kau lagi hebat. Nampak tak? Itulah yang iblis mahu. Bangga diri, bongkak, sombong, tidak terima pandangan orang lain, hujah orang lain, ujub birra'i, bangga dengan diri sendiri. Itu yang iblis nak. Walaupun pada awalnya dia suruh kita pergi belajar. Nampak tak iblis punya jahat? Jangan main. Iblis tak ada perkataan putus asa dalam diri dia. Ingat kisah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya Rasulullah, pembantu aku dah tak ada ni. Boleh tak aku tak pergi masjid untuk sembahyang? Kata Nabi, hal sami'tumun nida', kau dengar azan tak? Ya, aku dengar azan. Tak ada rosah untuk kau. Padahal Abdullah
Ibnu Ummi Maktum buta. Dia kena ada pembantu untuk bawa dia. Nabi kata tak ada rosah untuk kau. Kau dengar azan, kena pergi juga masjid. Walaupun tak ada pembantu. Bantu dia tak ada lah yang bawa dia pergi ke masjid. Jadi pagi hari pertama dia tak ada membantu tu, dia nak pergi masjid lah. Turun, jalan-jalan terlanggar batu, jatuh, pop, kepala dia terhentak di batu. Tiba-tiba ada seorang memegang tangan dia, memimpin dia untuk bawa pergi masjid. Kan? Bawa lah. Selama 3 hari orang tu bawa lagi pergi masjid. Tapi orang tu tak sembahyang. Cuma pimpin dia bawa pergi masjid, pimpin bawa balik rumah. Satu hari Abdullah ibnu Ummi Maktum tanya, kau siapa? Tak payah tahulah, cukuplah sekadar aku pimpin kau. Tak. Mulai pada hari ni kau jangan pimpin aku lagi. Aku tak akan terima pimpinan kau kalau kau tak beritahu nama kau siapa. Baik, aku ialah iblis. Terkejut Abdullah ibnu Ummi Maktum. Iblis? Bukan iblis mengajak kepada kejahatan ke? Kan? Iblis ni kerja dia macam-macam. Kau tahu kenapa aku pimpin kau? Tak tahu. Kerana masa kau jatuh, kali pertama kau nak pergi masjid tu, kau jatuh tu, kepala kau terhentak dekat batu tu, aku dengar para malaikat memintakan ampun kepada Allah Ta'ala atas dosa, atas separuh dosa kau. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan separuh dosa kau. Disebabkan kau jatuh tu, Allah ampunkan separuh dosa kau. Jadi aku pimpin kau supaya kau tak jatuh kali kedua. Yang mana bila kau jatuh kali kedua, separuh lagi dosa kau pula akan diampunkan. Nampak tak? Dia tak nak Abdullah ibnu Ummi Maktum tu diampun dosa. Iblis pimpin bawa pergi sembahyang. Padahal bawa pergi sembahyang tu. Nampak tak? Iblis akan guna apa cara sekalipun tuan-tuan untuk menjahanamkan manusia. Sebab itu jangan kita mudah tertipu dengan talbis iblis tu lah. Tipu daya ataupun hasutan iblis. Sebab tu bila sampai satu tahap, bila kita baca sejarah yang mencerita tentang sisi buruk para sahabat, kita cukup setakat tu. KIV, postpone ke, stop. Jangan bicara lagi, jangan apa lagi, sebab kita tak mahu nanti akan menimbulkan bibit-bibit bibit-bibit kebencian kepada para sahabat. Kemudian seterusnya tanda-tanda orang itu dipengaruhi oleh Syiah. Ada lebih kurang 9 minit untuk kita berhenti rehat ya. Berhenti rehat untuk kita sembahyang asar dan sebagainya, yang tak puasa ke apa semua ke, yang boleh buat cekodok kan, jemput pisang kan, boleh makan-makan kan. Baik, yang puasa pun boleh siap-siap dah nanti nak buat apa juadah buka puasa dan sebagainya. Sering menghimpunkan ataupun menjamakkan sembahyang zuhur. Ni kita dah baca tadi, menjamakkan sembahyang zuhur dan asar dan menghimpunkan maghrib dan isyak tanpa sebarang sebab. Ni tanpa sebarang sebab Kalau tadi nak musafir tu lain cerita, tu dibolehkan. Ni tak ada sebab apa pun. Antara sebab yang membolehkan jamak ni tuan, macam contoh ada masyakkah kan. Masyakkah, antara masyakkahnya apa? Macam zaman saya duduk dekat Yaman lu, kalau hujan aja kan, bila sembahyang maghrib hujan aja memang imam makan jamak. Sebab antara dibolehkan jamak ialah hujan. Di Malaysia tak berlaku, Malaysia tak buat kan. Tapi dalam Islam, dalam apa kaedah ada, memang disebut bila hujan ni, hujan antara benda yang boleh jamak walaupun rumah kita dekat. Sebab apa syarat jamak ni bukan musafir je, banyak. Musafirnya, sakitnya, masyakkah ni. Macam doktor juga kan, doktor bedah operation. Dia start bedah pukul 12. Pembedahan tu akan selesai pukul 6 petang. Habis dah waktu zuhur. Maka dia boleh jamak kan. Dia tengah operation tu dia boleh niat untuk jamak zuhur dengan asar dalam waktu asar, jamak takhir. Nampak tak? Itu bila ada sebab tak ada masalah. Ni tak ada sebab, sikit-sikit jamak, hari-hari jamak. Tu pegangan Syiah. Kemudian kaki tidak dibasuh ketika berwuduk, sebaliknya hanya disapu saja. Tengok bila kita tengok kan anak-anak kita kan, suami ke isteri kita kan, bila ambil wuduk kan, dia tak basuh pun kaki, dia sapu je. Kaki dia letak dekat tepi, dia air tu dia tangan tu dia ambil air dekat paip tu dan dia sapu dekat kaki. Kan? Sapu kat kaki kan. Dia sapu atas je. Atas sapu. Atas kaki tu kan, ni, dan dia sapu sampai dekat apa betis sikit. Lepas tu kiri pun sama juga, sapu atas betis dah. Tu sapu apa tu? Itu kaedah sapu khuf. Kaedah sapu khuf. Sebab tu Syiah, kalau tuan-tuan ingat, kita dah belajar pada kuliah yang lepas semalam tentang taqiyah. Taqiyah ni, Syiah akan bertaqiyah dalam semua perkara, kecuali dalam masalah apa? Masalah arak dan menyapu khuf. Sebab apa? Sebab apa dia tak boleh bertaqiyah dalam bab menyapu khuf? Dia tak boleh nak bohong, tak boleh nak pura-pura dalam bab menyapu khuf.
Sebab antara sahabat yang meriwayatkan hadis tentang menyapu khuf ialah Ali bin Abi Talib. Kalau hadis menyapu khuf pun dia tolak, maknanya dia tolak Ali lah. Sedangkan Ali tu dia punya imam dia yang terbesar. Imam pertama dia kan. Dia pun Syiah ni maknanya membela Ali. Pengikut Ali. Takkan nak tolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib. Sebab tu Syiah ni, kan, tu yang saya kata, kalau nak taqiyah semualah. Kan, ini tidak ada pula boleh pilih-pilih kan. Sama macam mut'ah kan. Nah, mut'ah biar semua orang boleh mut'ah. Ni tidak, anak-anak imam dia tak bagi mut'ah. Kan? Padahal kita dah tentulah nak kahwin dengan anak-anak imam. Sebab anak imam ni berkat. Kan? Anak orang alim. Tapi dia tak bagi. Dia tahu sebab mut'ah ni zina. Zina yang ringan. Zina atas nama Islam. Nampak tak? Itu nampak dia reka-reka benda ni. Nampak tak betulnya di situ. Jadi, lepas tu dia wuduk ni macam dia menyapu khuf. Gitu, sapu je. Kalau tengok ada anak kita sapu kaki kan, tanya, Long, apa saya tak basuh kaki tu? Main sapu pula. Naya. Itu antara tanda-tanda terlibat dengan Syiah. Seterusnya sujud di atas batu ketika solat. Inilah macam pergaulan Syiah yang kita dah baca, yang kita dah baca sebelum ni. Dia sujud atas batu Karbala ataupun tanah Karbala. Kemudian tidak solat tarawih. Jaga ni. Tak lama lagi nak Ramadan. Kita tengok kalau ada di antara jiran-jiran kita, anak beranak kita, adik-beradik, kawan keluarga yang tak solat tarawih, dia tidak solat kepada tarawih, mana dia tidak mempercayai solat tarawih, dia memang tak solat tarawih, maka orang ni termasuk dalam kategori orang yang mungkin dah terjebak dengan apa? Dengan Syiah. Seterusnya, lagi kita berhenti rehat ya, pukul 4.20. Tidak solat Jumaat pun kita dah bahas tadi. Menepuk peha ketika memberi salam sesudah sembahyang kan. Sama ada ketika beri salam, selepas sembahyang ataupun sebelum beri salam. Dia ada 3 peringkat. Ada juga sembahyang Syiah yang tepuk kali pertama, iaitu duduk antara 2 sujud rakaat yang terakhir. Kemudian sujud. Kemudian duduk tahiyat, tepuk lagi kali kedua sebelum baca tahiyat. Kemudian dah habis yang baca tahiyat kan, sebelum nak beri salam, tepuk lagi kali ketiga. Tu pun ada juga. Banyak versi cara sembahyang Syiah ni. Banyak versi cara sembahyang Syiah. Tepuk ini membawa maksud laknat. Laknat ke atas Jibril, laknat ke atas Umar Al-Khattab, laknat ke atas Aisyah radhiyallahu anha. Kan? Tu. Lagi kuat dia tepuk, lagi tinggi dia angkat, lagi besarlah laknat ke atas golongan-golongan yang disebutkan tadi. Tu dia. Kalau dia angkat sikit tu maknanya dia laknat sikit lah. Maknanya alah, suam-suam kuku dah lah. Janji laknat. Allah Rabbi. Kan? Jangan main. Kalau lagi tinggi kan, lagi kuat dia tepuk tu kan. Dia tepuk lagi kuat tu. Kan? Mana lagi benci. Lagi kuat laknat ke atas golongan yang saya sebutkan tadi. Tu dia. Kemudian hanya makan ikan bersisik. Ikan bersisik je dia makan. Ikan kerisi, ikan talapia, kan? Ikan siakap, kan? Yang dia tak makan ikan kembung, kan? Ikan apa lagi? Ikan sardin. Ikan yang tak ada sisik kan. Ikan pari dia tak makan. Sebab apa? Sebab ikan yang tidak bersisik dia katanya adalah serangga. Kategori serangga. Jadi serangga mana boleh makan? Suka-suka hati dia letak kategori kan. Ikan tu serangga. Ikan-ikan lah. Nabi sebut dah dalam hadis. Bangkai laut ni halal dimakan semuanya. Kecuali yang memudaratkan tubuh badan kan. Macam ikan buntal kan. Lepas tu ikan yang makan, ikan yang jadi ikan apa, makan daging kan, ikan yang ikan ganah-ganah ke, tapi kalau ikut ada sesuatu mazhab, dia makan sampai buaya dia. Mazhab Imam Abu Hanifah ke Imam Malik, yang buaya halal bagi dia makan. Ada saya tengok dalam satu video orang Arab ni, kan ditangkap buaya, dia panggang, makan dengan nasi Arab, nasi mendi. Mendi buaya, ada. Tentu pernah makan. Lemah. Saya pun tak pernah makan. Kan? Gitu. Jadi dalam laut punya makanan ni, punya bangkai ni halal belaka. Kan? Halal belaka. Ikan ke apa ke, janji benda tu tak mudarat kita. Bobo janganlah kan mudarat, racun ke semua kan. Tapi tiba-tiba pula dia kata ikan ni serangga. Yang ada sisik je yang bukan serangga. Sebab mana pernah nampak kumbang ada sisik? Ada. Kumbang kan serangga ada, kumbang ada sisik tak ada kan. Jadi ikan bersisik ni bukan serangga. Yang tak ada sisik, serangga belaka. Sebab tu dia makan ikan bersisik je. Ikan-ikan lain dia tak makan. Kemudian sering memuji pemimpin Syiah seperti Khomeini dan Hasan Nasrallah atau tentera Hizbullah. Tak habis-habis duk puji Khomeini.
Tak habis-habis duk puji Hasan Nasrallah. Kan? Tak habis-habis duk puji Hizbullah. Kan? Pujian-pujian yang mereka buat ini, mereka buat ke atas geng-geng Syiah belaka. Kan? Tu bila dia puji pemimpin Syiah kan, puji Ahmadinejad kan. Kan Ahmadinejad kan pernah tunjukkan video dia satu hari di pejabat kan. Dengan stokinnya ada lubang 2. Zuhud makan roti kan, roti macam roti gardenia kan. Sapu mentega je kan. Bawa bekal. Tu dia. Naik kereta kan. Kereta buruk kan. Jadi ada kan wartawan Britain yang perempuan ni yang datang nak temu ramah dia, siapa tahu nama dia kan. Dia hulur tangan tu, wartawan tu, dia tak sambut, dia cuma tunduk saja. Lama kan. Maknanya orang tengok aja, hebatnya, zuhudnya dia, halimnya dia. Habis-habis duk puji Ahmadinejad. Sedangkan itu adalah satu watak yang di-create, yang dicipta oleh Syiah untuk apa? Untuk kita semua membanding-bandingkan dengan pemimpin-pemimpin ahli sunnah. Dia kata, tengok orang Saudi ni makan nasi mendi bertergabur tak habis, membazir. Tengok Ahmadinejad makan roti je, nampak. Inilah tujuan dia, inilah kerja dia. Bila kita duk puji selalu pemimpin-pemimpin Syiah, maka itu pun juga menunjukkan kita dah mula menunjukkan simpati pada Syiah, yang mana akhirnya kita juga akan masuk dalam agama Syiah. Baik, dah 4.20 tuan-tuan, kita berhenti dulu untuk memberi laluan pada tuan-tuan dan puan-puan nak berehat, nak sembahyang asar dan sebagainya, yang nak buat persiapan untuk berbuka puasa ke, ataupun yang nak pergi goreng cekodok ke lagi kan, dipersilakan. Jadi kita sambung balik apa pukul 5.20 pukul 5.20 kita masuk balik. Masuk balik berhenti pukul 6.20. Sejam lah maksudnya. Kita boleh berehat sebentar, 1 jam nanti. 5.20 kita masuk balik. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kita jumpa lagi ya. Pukul 5.20 jangan lupa. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi.